Suamiku baru sahaja dinaikkan pangkat sebagai pengarah. Ibu mertuaku mogok lapar selama 3 hari untuk memaksanya menceraikanku. Aku tersenyum sinis dan segera menandatangani surat cerai itu. Keesokan harinya, dia menerima notis rasmi penamatannya. Ibu mertuaku rebah. Pada hari itu, di rumah mertuaku, sebuah majlis mewah sedang berlangsung meriah untuk meraikan. Dari awal pagi, tetamu datang dan pergi. Ruang tamu melimpah dengan bunga segar. Meja jamuan penuh dengan minuman keras import. Gelak tawa dan perbualan bergema seperti perayaan. Eliano, ibu mertuaku, memakai gaun sutera merah yang elegan dari pereka terkenal. Dia bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan lain, menyambut tetamu dengan suara lantang. Anak saya kini seorang pengarah. Bertahun-tahun usaha akhirnya membuahkan hasil. Aku memerhati dari dapur. Hatiku dipenuhi kegembiraan dan kelegaan kerana pada pagi itu, aku juga baru sahaja menandatangani kontrak untuk mengedarkan kumpulan produk terbesar setakat ini, tepatnya untuk syarikat suamiku. 30% daripada bekalan suku tahun itu datang dari bengkel kosmetik naturalku, Natural Soul. Aku berfikir sendiri bahawa aku bukan hanya isteri seorang pengarah, tetapi juga rakan kongsi senyap yang telah menyumbang kepada kenaikan pangkat itu. Kebanyakan tetamu telah pulang, hanya tinggal beberapa ahli keluarga rapat. Semasa aku mengemas meja, Eleanor tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya serius. Dia berkata dengan suara berat, "Saya telah berpuasa selama 3 hari untuk mendoakan kenaikan pangkat David. Langit telah mendengar doa saya, tetapi hari ini saya juga ingin mengatakan sesuatu. Anak saya kini seorang pengarah dan dia memerlukan isteri yang setaraf dengannya." Seluruh bilik menjadi sunyi. Aku fikir aku salah dengar, puasa 3 hari. Dan ternyata bukan kerana kegembiraan, tetapi untuk persiapan pengumuman ini. Aku mendongak memandangnya. Aku bukan suri rumah yang bergantung kepadanya. Aku adalah pengasas jenama Natural Soul, dengan pengedar di 12 negeri, bengkel sendiri, pekerja, dan semua lesen yang sah. Aku telah menghabiskan malam tanpa tidur meneliti produk. Aku telah mengembalikan wang apabila satu kumpulan produk rosak. Aku telah menjelajah ke setiap wilayah untuk menunaikan janji dengan pengedarku. Aku memandang suamiku, menunggunya berkata sesuatu, tetapi David kekal duduk dalam diam. Segelas wain di tangannya, mengelak pandanganku. Suara Eleanor semakin tajam. Perniagaan dalam talian akan sentiasa menjadi perniagaan kecil. Seorang pengarah sepatutnya bersama anak perempuan presiden korporat besar. Lihatlah dirimu. Aku mendengar setiap perkataan seolah-olah seseorang memicit hatiku. Dia menyambung tanpa belas kasihan. "Tiffany, anak perempuan naib presiden kumpulan korporat yang kami bekerjasama, baru sahaja menjanjikan lebih banyak modal untuk cawangan ini. Itulah wanita yang setaraf dengannya. Tiffany, aku sering mendengar nama itu akhir-akhir ini. Pertemuan yang tidak dijangka, panggilan larut malam. Aku tidak bodoh. Aku hanya memilih untuk mempercayai suamiku. Tetapi hari ini, semuanya dihuraikan dengan ketegasan yang menyejukkan." Dengan tenang, aku mengingatkannya tentang kontrak bekalan untuk suku tahun itu untuk syarikatnya. 30% daripada barangan datang dari gudang saya. Eleanor melepaskan ketawa tajam yang menusuk. Sedikit keuntungan itu tidak sebanding dengan hubungan besar. Dalam perniagaan, anda perlu melihat jangka panjang, bukan mengira kotak satu persatu. Aku tiba-tiba faham bahawa di matanya, kecekapan, tarikh akhir dan keuntungan semuanya lebih rendah daripada gelaran berprestij. Dia tidak melihat malam-malam aku berjaga memeriksa kumpulan produk atau kontrak yang aku rundingkan untuk memastikan syarikat anaknya mengikut jadual. Dia hanya melihat label pemilik perniagaan kecil. Kemudian dia mengeluarkan seikat kertas dari beg tangannya dan meletakkannya di atas meja. "Petisyen cerai. David sudah menandatangani. Anda tanda tangan juga. Dan, mari lakukan ini tanpa skandal. Jangan merumitkan keadaan." Aku berpaling memandang suamiku. Dia tidak memandang mataku. Aku bertanya kepadanya dengan suara yang sangat rendah tetapi jelas. "Anda sudah memutuskan?" David berbisik. "Fahamlah, Laura. Dalam kedudukan ini, saya memerlukan isteri yang boleh mengembangkan rangkaian saya." Aku mula ketawa, bukan kerana kegembiraan, tetapi kerana kesedaran betapa salahnya aku berfikir bahawa keupayaan dan kredibiliti boleh menggantikan kesombongan sebuah gelaran. Aku mengambil pen, tanganku stabil dan menandatangani petisyen itu. Tiada setitik air mata,
Tiada rayuan, Eleanor terdiam seketika. Dia mungkin tidak menjangka aku akan menandatangani begitu cepat. Aku meletakkan pen dan berkata perlahan, mulai hari ini, kontrak antara bengkel saya dan syarikat anak anda akan disemak semula. Bilik itu senyap sepenuhnya. David mendongak, ada sedikit panik di matanya, tetapi aku tidak menambah apa-apa lagi. Aku mengumpul beberapa barang peribadiku dan keluar dari rumah yang pernah aku panggil rumah. Keesokan paginya, ketika aku berada di bengkel, memeriksa kumpulan produk baru, telefonku tidak berhenti berdering. Mesej industri dalaman tersebar. Cawangan David sedang menjalani audit mengejut kerana kelewatan projek utama. Pembekal baru tidak menghantar tepat pada masanya dan kos tambahan melonjak tinggi. Menjelang tengah hari, pengumuman rasmi dikeluarkan. Pengarah David Vargas digantung tugas untuk memudahkan siasatan terhadap tanggungjawab pengurusannya. Aku hampir tidak sempat bereaksi apabila Eleanor menelefon. Suaranya serak. Bagaimana ini boleh berlaku? Mengapa mereka mengaudit syarikatnya? Adakah anda melakukan sesuatu? Aku menjawab dengan tenang, saya hanya menarik diri dari kontrak apabila saya bukan lagi sebahagian daripada keluarga itu. Di hujung talian, ada keheningan diikuti dengan bunyi sesuatu jatuh. Mereka berkata, dia pengsan di tengah ruang tamu, tempat yang sama malam sebelumnya penuh dengan sorakan dan ucapan tahniah. Hari aku menandatangani surat cerai, mereka fikir aku telah kalah. Tetapi ternyata, itu hanyalah permulaan sebuah cerita yang akibatnya mereka sendiri tidak dapat ramalkan. Selepas panggilan terputus dan berita penggantungan David, aku duduk dalam diam untuk masa yang lama di pejabat kecil bengkelku. Di luar, bunyi mesin penutup botol dan suara pekerja memanggil untuk memeriksa barangan berterusan seperti biasa. Tetapi di dalam, aku berasa seolah-olah tiupan angin dingin melanda diriku. Aku tidak merasa gembira atau lega sepenuhnya. Apa yang paling aku rasakan adalah kepahitan yang mendalam kerana jika aku menganalisisnya dengan betul, segala yang berlaku hari ini telah bermula sejak lama dahulu. Pada hari-hari itu, ketika aku seorang wanita muda yang tidak mempunyai apa-apa yang percaya bahawa hidup bermaruah dan berniaga dengan jujur sudah cukup untuk dihormati. Aku ingat 6 tahun yang lalu, aku memulakan perniagaan dari dapur kecil yang sesak di sebuah pangsapuri sewa. Ketika itu aku tidak mempunyai banyak modal atau sesiapa untuk menyokongku, hanya sifat teliti dan kepercayaan yang mudah. Apa yang anda sapu pada kulit anda, pada badan anda, mesti bersih, dari asal yang jelas. Anda tidak boleh berimprovisasi. Aku meneliti, belajar, membaca dokumen, bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman dan mula menghasilkan kumpulan produk pertamaku. Bau minyak pati, herba dan lilin lebah meresap ke dapur sehingga kadang-kadang aku fikir aku akan hidup dengan aroma itu selamanya. Pada awal-awal, aku menjual secara runcit dalam talian. Keuntungan sedikit, tetapi apa yang paling aku pedulikan adalah kepercayaan. Aku mencatat masa penghantaran setiap pesanan. Jika aku lewat, aku segera meminta maaf. Jika seorang pelanggan mengalami reaksi alahan, sama ada itu salahku atau tidak, aku mengembalikan wangnya dan menasihatinya tentang penjagaan kulit. Aku faham bahawa perniagaan jangka panjang tidak berdasarkan satu jualan yang menguntungkan, tetapi pada orang yang ingin kembali. Aku juga berkata kepada diri sendiri bahawa dengan apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan orang, anda tidak boleh cuai. Kemudian aku memohon lesen dan mendaftarkan jenama itu. Aku menamakannya Natural Soul kerana aku mahu sesiapa sahaja yang memegang produkku di tangan mereka merasa percaya, merasa tenang. Aku memilih bahan-bahan bersih, asal-usul telus, dengan jelas menunjukkan komposisi, tarikh luput dan kaedah penyimpanan. Ramai yang berkata itu hanyalah pemasaran, bahawa anda tidak memerlukan semua peralatan itu untuk menjual dalam talian. Tetapi aku tidak berubah. Aku tahu bahawa satu kesilapan dan label penipu akan mengikutiku seumur hidup. Pada masa itu, David hanyalah seorang pengurus jualan. Gajinya tidak tinggi dan dia sering perlu melayan pelanggan atau melancung untuk bekerja. Aku menanggung kebanyakan perbelanjaan rumah. Aku tidak mengungkitkannya kerana aku fikir perkahwinan adalah tentang menyokong satu sama lain. David juga pernah memegang tanganku dan berkata kata-kata yang sangat tulus. Anda bekerja terlalu keras, Laura. Apabila saya dinaikkan pangkat, saya tidak akan membiarkan anda bekerja begitu keras. Aku mempercayainya. Aku mempercayainya dengan seluruh ketulusan seorang wanita, tetapi pada hari-hari itulah aku mula menyedari pandangan ibu mertuaku.
Eleanor adalah seorang yang sangat mementingkan penampilan dan status. Ketika aku mula-mula menyertai keluarga, dia sering bertanya soalan yang kelihatan sopan tetapi sebenarnya untuk mengukur nilaiku. Adakah sesiapa penting dalam keluarga anda? Adakah saudara mara anda bekerja di mana-mana tempat berprestij? Aku menjawab dengan jujur. Keluarga saya biasa-biasa saja, orang yang rajin dan jujur, tiada sesiapa yang berkuasa. Selepas jawapanku, dia hanya akan berkata, "Oh," dan diam. Pernah sekali pulang ke rumah selepas menghantar beberapa pesanan ke pejabat pos, dia melihat kotak-kotak kadbord dan mengerutkan dahi. Dengan jualan dalam talian itu, anda akan muflis suatu hari nanti. Wanita sepatutnya prihatin tentang mempunyai anak dan menjaga suami mereka, bukan perkara remeh-temeh ini. Aku terkejut. Aku tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Aku hanya tersenyum paksa. Ya, saya melakukannya untuk membantu perbelanjaan. Dia mengangkat dagu. Bantu? Menantu rumah ini perlu ada kelas. Kalau orang tahu menantu Eleanor menjual barang-barang di luar sana, mereka akan ketawa. Aku tidak membantah. Aku memilih diam dan bekerja. Aku fikir masa akan bercakap untukku. Dan memang benar, masa bercakap. Sayangnya, tidak semua orang sanggup mendengar jawapannya. Selepas setahun, aku mula mempunyai pelanggan tetap dan beberapa orang meminta untuk menjadi pengedar. Aku tidak menerima begitu sahaja. Aku memberi mereka arahan terperinci, mengawal bagaimana mereka menasihati dan bagaimana mereka menghantar produk kerana aku bimbang bahawa satu orang yang cuai boleh merosakkan seluruh jenama. Ada bulan-bulan ketika aku terpaksa memandu untuk menghantar pesanan secara peribadi untuk memenuhi tarikh akhir. Pada waktu malam, aku menjawab setiap mesej perkhidmatan pelanggan sehingga jari-jariku kejang, tetapi sebagai balasan, rangkaian pengedarku berkembang dan meluas ke negeri lain. Aku menyimpan wang dan menyewa ruang kecil serta mengupah 2 orang untuk membantuku. Apabila pendapatan stabil, aku berani melabur dalam jentera, melakukan segala-galanya dengan lebih profesional. 3 tahun berlalu dan aku mempunyai bengkel sendiri. Ia tidaklah mewah, tetapi ia teratur, memenuhi piawaian dan cukup untuk aku bangga menyebutnya pencapaianku. Aku mempunyai hampir 20 pekerja dengan tugas yang jelas dan kawalan kualiti mengikut protokol. Setiap kali aku melihat gaji pada akhir bulan, aku merasakan kedua-dua tekanan dan kebanggaan kerana aku faham bahawa aku bukan sahaja menyara diri sendiri, tetapi juga keluarga orang yang telah mempercayaku untuk bekerja untuk mereka. Pada masa itu, syarikat David menghadapi masalah. Mereka memerlukan pembekal yang boleh menghasilkan satu kumpulan produk dengan cepat untuk memenuhi tarikh akhir kempen. Pembekal besar memenuhi piawaian, tetapi prosedur mereka perlahan dan masa menunggu lama. David pulang ke rumah dengan wajah tegang. Semasa kami makan malam, dia mengeluh, kelewatan sekarang akan mematikan Laura. Jika projek tertangguh, penilaian saya akan segera terjejas. Aku memandangnya dan berkata, jika anda mempercayai saya boleh cuba menguruskan sebahagian daripadanya. Saya tidak akan berjanji dengan kata-kata. Saya akan berjanji dengan tarikh akhir. David merenungku seolah-olah dia melihatku sebagai seorang profesional buat kali pertama. Aku berkata, tiada lagi. Aku pergi ke bengkel, mengumpulkan pekerja, menyusun shift, memeriksa barangan dan mempercepatkan pengeluaran tanpa menjejaskan kualiti. Aku menghantar tepat pada masanya tanpa kelewatan sehari pun. Hari kami menandatangani sijil penerimaan. David menelefonku, suaranya penuh semangat. Sayang, anda bekerja lebih profesional daripada beberapa pembekal besar. Saya tidak menjangkakan itu. Mendengar itu, aku merasakan campuran kegembiraan dan emosi. Aku tidak perlu dia memujiku, hanya untuk mengakui kerjaku. Tetapi ibu mertuaku berbeza. Apabila dia mengetahui bahawa syarikat David membeli produk dari bengkelku, dia tidak mengucapkan tahniah atau bertanya apa-apa. Dia hanya mengeluarkan satu frasa. Jadi, anda akhirnya menyeret syarikat itu ke dalam rancangan kecil anda. Aku terkejut. Aku bertanya kepadanya dengan lembut, "Ibu, saya bekerja dengan semua lesen dengan kontrak rasmi." "Mengapa ibu memanggilnya begitu?" Dia menjawab acuh tak acuh. "Tanpa nama, tanpa status, anda masih hanya penjual biasa. Orang akan tahu bahawa anak pengarah Eleanor membeli barangan dari isterinya yang menjual dalam talian dan mereka akan mentertawakannya." Kemudian aku faham. Bagi dia, gelaran lebih penting daripada kecekapan, tarikh akhir, keuntungan atau kestabilan.
Ia tidak cukup untuk mengubah fikirannya. Di matanya, tidak kira berapa banyak yang aku capai, aku tetap akan menjadi menantu usahawan sua bekerja, bukan menantu dari kumpulan korporat besar. Dan idea itu tersekat di fikirannya seperti paku, menunggu masa untuk keluar. Pada hari itu, aku berkata kepada diri sendiri, tidak mengapa. Aku akan terus jujur dan suatu hari nanti ibu mertuaku akan faham. Tetapi ternyata ada orang yang tidak kekurangan kepintaran, tetapi sesuatu yang sangat kecil namun penting, keupayaan untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya daripada melalui label. Dan ketidakmatangan itulah yang kemudiannya menyeret seluruh keluarga mertuaku ke dalam kemerosotan yang tiada siapa yang dapat menyelamatkan mereka. Selepas bengkelku menghantar pesanan tepat pada masanya untuk syarikat David, semuanya nampaknya memasuki fasa yang lebih tenang. Aku percaya bahawa apabila orang melihat keberkesanan sebenar, mereka akan kurang memberi kepentingan kepada label, tetapi kehidupan itu aneh. Kadang-kadang kebenaran tidak membuat orang berfikir semula, tetapi membuat mereka lebih bercita-cita tinggi. Dan David, dari seorang lelaki yang bangga dengan isterinya, mula berubah tepat ketika dia memasuki senarai calon untuk jawatan pengarah cawangan. Hari David memberitahuku atasannya mempertimbangkan dia tidak berkata apa-apa yang luar biasa. Dia masih baik dan sopan, tetapi aku merasakan sesuatu yang berbeza. Dia lebih kerap melihat telefonnya, berdiri lebih lama di hadapan cermin untuk membetulkan rambutnya atau kollar bajunya. Suatu hari, semasa kami makan malam, dia tiba-tiba bertanya kepadaku, bagaimana anda fikir isteri seorang pengarah sepatutnya mempersembahkan dirinya di khalayak ramai? Aku mendongak berfikir dia bergurau, tetapi pandangannya serius. Aku menjawab dengan jujur, dia boleh mempersembahkan dirinya bagaimana sahaja selagi dia hidup bermaruah dan jujur dalam perniagaannya. David diam dan hanya bergumam ya, bunyi yang lembut tetapi dingin. Pada masa yang sama, ibu mertuaku nampaknya telah membengkak. Dia mula sentiasa bercakap tentang perkataan kelas. Dia mengukur segala-galanya berdasarkan hubungan sosial. Pada setiap waktu makan, topik berkisar tentang di mana anak keluarga itu bekerja atau siapa bapa keluarga yang lain. Dan dia sentiasa mengakhiri dengan frasa biasanya, dalam hidup ini, anda memerlukan seseorang untuk memberi anda dorongan. Tanpa penaung, tidak kira betapa baiknya anda akan sentiasa menjadi pekerja biasa, mendengar dia membuatku letih. Sebagai pemilik perniagaan, aku faham sepenuhnya bahawa mempunyai sokongan itu baik, tetapi sebarang sokongan mesti berdasarkan keupayaan dan kredibiliti. Dorongan berdasarkan kesombongan pasti akan gagal. Dia menjadi lebih terus terang daripada sebelumnya. Suatu hari, aku baru pulang dari perjalanan perniagaan, dan sebelum aku sempat duduk, dia berkata kepadaku seolah-olah memberi perintah. Isteri seorang pengarah tidak boleh berpakaian begitu biasa. Pergi membeli belah esok dan beli pakaian yang elok. Aku tersenyum pahit. Ibu, cara saya berpakaian tidak mengganggu sesiapa. Dia membanting cutlery di atas meja. Jangan fikir bahawa hanya kerana anda mempunyai bengkel, anda boleh melakukan apa sahaja yang anda mahu. Orang di jalanan memandang keluarga ini. Mereka memandang anak saya. Pada masa itu, David duduk di sebelahku. Aku menunggunya berkata sesuatu, tetapi dia hanya menundukkan kepala dan menyenduk makanan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dan kemudian nama Tiffany muncul. Pada mulanya, hanya dalam perbualan kerja, David menyebut secara sambil lalu bahawa kumpulan korporat rakan kongsi telah menugaskan seorang Tiffany tertentu untuk menyelia projek pembangunan. Aku mengangguk, berfikir dia hanyalah seorang pekerja lain, tetapi kekerapan nama itu muncul meningkat. Telefon David lebih kerap berdering. Dia menerima lebih banyak mesej. Suatu malam, sejuru selepas makan malam, dia bangun. Saya perlu keluar sebentar. Mesyuarat mendesak. Aku bertanya kepadanya, mesyuarat selewat ini? Dia menjawab, ini projek penting. Tidak boleh ada kelewatan. Aku tidak membantah. Aku sudah biasa dengan rentak kerja. Aku hanya memintanya menjaga diri. Tidak lama kemudian, aku bertemu Tiffany buat kali pertama di sebuah majlis yang dianjurkan syarikat untuk rakan kongsinya. Tiffany masuk memakai kasut tumit tinggi yang elegan, rambut disanggul rendah, senyuman terukur dan pandangan mengira yang, bagaimanapun, mengekalkan suasana ramah. Dia bukan orang jahat, tetapi dia adalah jenis orang di sebelahnya. Anda merasa anda diukur dengan piawaian yang berbeza. David memperkenalkan kami. Ini isteri saya, Laura.
Tiffany berjabat tanganku dan tersenyum. Saya sering mendengar David bercakap tentang anda. Aku hanya menjawab, hello. Aku tidak suka perbualan jenis itu. Separuh antara kesopanan dan sindiran, ibu mertuaku juga berada di majlis itu dan dia bersinar begitu terang sehingga dia nampaknya mahu merebut semua perhatian. Dia terus memberitahu semua orang bahawa anaknya akan dilantik sebagai pengarah. Tiba-tiba, dia berpaling kepada Tiffany dan memujinya. Anak perempuan orang lain memang berbaloi. Pintar, pandai berbual dan bekerja di kumpulan korporat besar. Aku sedang minum air dan mendengar itu, aku merasa seperti tercekik. Dia mengatakannya di hadapanku seolah-olah aku tidak ada di situ. Tiffany hanya tersenyum dan memberiku pandangan sepintas lalu. Ia bukan pandangan yang bermusuhan, tetapi cukup untuk aku faham apa yang Eleanor cuba lakukan. Sejak hari itu, pertemuan antara David dan Tiffany menjadi semakin kerap. David sering berkata bahawa rakan kongsi menuntut kemaskini kemajuan yang berterusan. Aku cuba bertenang, tetapi ada tanda-tanda kecil yang menghalangku daripada terus menipu diri sendiri. Contohnya, David mula mengkritik perkara yang dahulu disukainya. Suatu hari, aku memakai kemeja putih sederhana untuk mesyuarat perniagaan. Dia memandangku dan berkata, anda sepatutnya berpakaian lebih elegan. Aku bertanya kepadanya, elegan untuk apa? Dia menjawab, supaya orang menghormati anda. Aku ketawa tanpa kegembiraan. Kredibiliti itulah yang membuat orang menghormati anda. David mengerutkan dahi. Anda selalu bercakap tentang kredibiliti, tetapi kredibiliti tidak membeli peluang. Ayat itu buat kali pertama membuatku seram sejuk kerana ia bukan hanya pendapat, ia adalah cara dia mengubah nilai-nilainya sendiri. Beralih dari melakukan perkara yang betul kepada melakukan apa sahaja yang diperlukan untuk mendapatkannya. Dan perkara yang paling berbahaya adalah apabila seseorang berfikir bahawa mendapatkan lebih penting daripada apa yang betul. Pada kesempatan lain, Eleanor membawaku ke pertemuan dengan beberapa kenalannya, semacam pertemuan untuk mempamerkan anaknya. Aku tidak mahu pergi, tetapi dia berkeras aku pergi untuk belajar bagaimana berkelakuan. Semasa pertemuan itu, Tiffany muncul dengan orang lain dari kumpulan korporat sebelum aku sempat faham apa yang berlaku. Eleanor bangun, memegang lengan Tiffany dan berseru sambil ketawa. Lihat, semua orang, gadis ini adalah menantu yang ideal untuk seorang pengarah. Ia seperti tamparan di muka. Tiffany tersenyum sedikit. Anda melebih-lebihkan, Eleanor. Tetapi dia tidak menarik tangannya. Dia membiarkannya di tangan ibu mertuaku sebagai persetujuan diam-diam. Aku duduk di sana mengepal tangan di bawah meja. Aku tidak membuat adegan, tetapi aku merasakan retakan yang sangat jelas di dalam diriku. Malam itu, aku bertanya kepada David secara langsung, adakah anda tahu apa yang ibu anda katakan hari ini? Dia mengeluh dan menjawab, itu tidak penting. Ibu hanya bergurau. Aku memandangnya. Baiklah. Untuk gurauan, rasanya seperti saya dihalau dari rumah. David diam selama beberapa saat dan kemudian mengeluarkan ayat yang membuatku seram sejuk. Jangan terlalu sensitif, Laura. Saya berada di peringkat kritikal. Jangan ganggu saya. Aku bertanya kepadanya soalan yang telah aku tahan sepanjang hari. Begitu kritikal sehingga membiarkan ibu anda secara terbuka menghina isteri anda. David memandangku dengan mata letih. Saya tidak mahu bertengkar. Anda juga mempunyai perniagaan. Anda sepatutnya faham bahawa hubungan lebih penting daripada beberapa kumpulan barangan. Mendengar itu, aku merasakan hatiku jatuh ke kaki tepat kerana aku mempunyai perniagaan. Aku faham betapa berbahayanya kenyataan itu. Satu kumpulan barangan boleh tertangguh. Ia boleh diganti. Tetapi apabila seorang lelaki meletakkan hubungan sebelum isteri yang menemaninya melalui hari-hari sukar, apa yang tertangguh bukanlah projek. Ia adalah integritinya. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku duduk dalam diam, memandang tanganku, tangan yang telah membungkus setiap pesanan, menandatangani setiap kontrak, menunaikan setiap janji. Dan buat kali pertama, aku faham dengan jelas yang menakutkan bahawa cita-cita mengalih David dari jalannya sendiri dan aku menjadi objek yang boleh diganti hanya kerana aku tidak memakai label yang diinginkan ibunya. Selepas perbualan itu, aku fikir semuanya akan reda, sekurang-kurangnya untuk beberapa hari. Tetapi semakin dekat tarikh pelantikan, semakin tegang suasana di rumah. David keluar awal dan pulang lewat. Setiap kali dia tiba, dia akan menanggalkan jaketnya, menjatuhkan diri ke sofa dan mengeluh seolah-olah dia baru selesai berlari. Aku memandangnya dengan simpati.
Tetapi simpati itu semakin dibayangi oleh perasaan bahawa aku diketepikan dari kehidupan suamiku sendiri. Dan tepat ketika aku masih belum biasa dengan jarak itu, ibu mertuaku mula menunjukkan sifat sebenarnya tanpa berpura-pura. Eleanor hampir yakin bahawa jika David mengahwini Tiffany, semua pintu akan terbuka luas untuknya. Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak di mana-mana dan pada bila-bila masa, walaupun di hadapanku. Suatu hari semasa makan malam, dia meletakkan mangkuknya, memandang David dan mengisytiharkan seorang lelaki yang ingin pergi jauh, memerlukan sokongan besar di belakangnya. Keluarga gadis itu, Tiffany, dengan satu perkataan, boleh mendapatkan seluruh kumpulan korporat untuk melabur modal, tidak seperti perniagaan sendiri yang bekerja sehari dan tidak hari berikutnya. Aku perlahan-lahan meletakkan kutleriku dan bertanya kepadanya secara langsung, "Ibu, apabila ibu berkata bekerja sehari dan tidak hari berikutnya, adakah ibu merujuk kepada saya?" Dia memandangku dengan senyuman menghina. "Anda faham sendiri? Aku faham sepenuhnya. Baginya, apa yang dia perlukan bukanlah menantu yang berkemampuan, tetapi menantu yang akan membuat dia kelihatan baik." Dia mengidamkan perasaan dipanggil mertua kumpulan korporat di mana sahaja dia pergi. Dia mengidamkan bisikan kekaguman. Sementara itu, perkara seperti tarikh akhir projek, kualiti pembekal, aliran tunai atau kecekapan adalah perkara lelaki. Dia tidak perlu tahu. Dia hanya peduli tentang hasil akhir, status. Realitinya adalah bahawa cawangan David mencapai sasarannya sebahagian besarnya berkat fleksibiliti bekalan bengkelku. Aku tidak melebih-lebihkan. Aku bekerja dengan kontrak yang jelas, menghantar tepat pada masanya dan bahkan pada beberapa kesempatan. Aku menyusun shift malam untuk memenuhi tarikh akhir syarikatnya. Ada sekali ketika syarikatnya tiba-tiba kehabisan stok. Jika mereka menunggu pembekal besar, mereka akan tertangguh oleh urusan kertas kerja. Akulah yang menyelamatkan mereka pada saat-saat akhir. Tetapi anehnya, semakin baik aku melakukannya, semakin Eleanor jengkel. Dia tidak melihatnya sebagai kelebihan, tetapi sebagai ketergantungan, dan dia benci bergantung kepadaku. Suatu petang, aku menerima panggilan dari anak syarikat kumpulan korporat rakan kongsi. Mereka mencadangkan aku menandatangani kontrak pembuatan kecil, tetapi dengan kemungkinan melanjutkannya kepada kontrak jangka panjang jika hasilnya baik. Aku sangat gembira kerana ia adalah peluang untuk Natural Soul memasuki rantaian bekalan yang lebih besar dan lebih profesional. Aku pulang ke rumah dan memberitahu David. Dia mendengarku dalam diam. Aku fikir dia akan menyokongku. Tetapi sebelum aku sempat selesai, Eleanor keluar dari dapur dan berkata dengan suara tajam, "Jangan tanda tangan." Aku terkejut. "Mengapa tidak, Ibu?" Dia menjawab dengan tenang sepenuhnya. "Jika anda menandatangani, setiap kali syarikat anak saya memerlukan sesuatu, mereka perlu melalui anda. Jika anda mempunyai kelebihan, pengarah jenis apa dia akan menjadi." Aku terdiam. Aku adalah isterinya. Aku menandatangani kontrak untuk kerjaku, untuk jenamaku, untuk mempunyai aliran tunai yang stabil. Aku tidak mengikat tangan sesiapa. Aku cuba bertenang. "Ibu, kontrak adalah kontrak dengan klausa yang jelas. Jika saya mematuhi, kita berdua akan mendapat manfaat." Dia membanting tangannya di atas meja. "Manfaat? Manfaat adalah untuk anda, anak saya." Orang akan berkata, dia bergantung kepada isterinya. Aku berpaling kepada David, seolah-olah meminta bantuan buat kali terakhir. Dia teragak-agak seketika dan kemudian berkata, "Baiklah, fikirkan dengan teliti, Laura. Jangan tergesa-gesa." Aku mendengar, "Jangan tergesa-gesa," dan faham jangan lakukan. Sakitnya bukan kerana Eleanor melarangku, tetapi David membiarkan dia berbuat demikian. Sejak hari itu, aku mula menyedari perkara-perkara pelik. Dalam komunikasi dalaman, Jabatan Pembelian Syarikat David kurang menghubungi aku secara langsung. Perkara yang dahulunya diselesaikan dengan mesej mudah kini melalui 1000 halangan melalui orang lain. Aku bertanya kepada seorang pekerja yang dipercayai di sana dan dia menjawab dengan mengelak, "Maaf, Laura, tetapi kami mempunyai arahan untuk menyemak pembekal." Aku bertanya kepadanya siapa yang memberi arahan itu. Dia tidak berani menyebut nama, hanya mengeluh. Seseorang mahu syarikat beralih kepada pembekal lain. Aku faham serta-merta. Dan seperti yang aku sangka, beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja terdengar Eleanor bercakap di telefon. Dia bercakap dengan suara rendah.
tetapi dengan nada yang tegas dan berazam. Dia berada di sudut halaman, berfikir, tiada siapa yang mendengar. Aku sedang menyiram pokok apabila aku mendengar serpihan. Ya, saya serius. Kami mahu menukar pembekal. Yang lain adalah isteri anak saya, seorang yang bekerja sendiri. Dia sukar dikawal. Lebih baik beralih kepada syarikat anda. Ia lebih bersih. Harga yang sedikit lebih rendah juga bagus. Asalkan orang tidak berkata dia bergantung kepada isterinya. Aku terpana. Dia bukan sahaja bercakap, dia secara aktif campur tangan dalam keputusan profesional hanya untuk memuaskan egonya sendiri. Malam itu, aku membawa David ke bilik kami, menutup pintu dan bertanya kepadanya secara langsung, adakah anda tahu bahawa ibu anda cuba membuat syarikat menukar pembekal sendiri? David terkejut, ibu, apa yang telah dia lakukan? Aku menunjukkan kepadanya mesej yang aku terima dari kenalan di Jabatan Pembelian dan memberitahunya apa yang aku dengar. David diam seketika dan kemudian berkata, seolah-olah cuba mengelak topik itu, ibu hanya risau tentang saya. Aku tersenyum sedih. Dia risau dengan cara yang membahayakan anda. Saya tidak mahu bersikap kasar, tetapi saya perlu jelas. Pembekal yang ibu anda cadangkan pernah didenda kerana penghantaran lewat. Saya mempunyai sejarah yang disimpan. Jika anda menandatangani kontrak dengan mereka dan mereka lewat, anda akan bertanggungjawab. David mengerutkan dahi. Jengkel. Anda sentiasa mendramatisasikan risiko. Anda tidak faham kedudukan saya. Aku memandangnya dengan tetap. Saya tidak mendramatisasikan. Saya memberi amaran kepada anda. Anda seorang pengurus. Anda sepatutnya tahu perbezaannya. David bangun, berjalan ke sana kemari dan kemudian mengeluarkan ayat yang membuatku seram sejuk. Ibu betul. Saya tidak boleh membiarkan orang berfikir saya bergantung kepada isteri saya. Aku ketawa kali ini dengan kepahitan sebenar. Orang apa? Saya isteri anda. Saya menghantar barangan tepat pada masanya. Saya mematuhi tarikh akhir anda. Itu adalah keupayaan. Mengapa keupayaan isteri anda menjadi sesuatu yang anda malu? David mengalihkan pandangannya. Dia tidak menjawab. Dan keheningan itu seperti pengesahan bahawa di matanya aku telah menjadi duri. Sejak saat itu, aku faham lebih jelas daripada sebelumnya bahawa bagi Eleanor keuntungan atau kecekapan adalah perkara kedua. Apa yang dia puja adalah penampilan. Dan David pula, dia membiarkan dirinya ditarik oleh kesombongan itu sehingga sanggup membuang kelebihan sebenar untuk mengekalkan imej palsu. Aku duduk sendirian di dalam bilik, memikirkan tahun-tahun aku telah menghabiskan membina jenamaku dalam setiap kontrak, dalam setiap kali aku telah bergelut untuk menyelamatkan tarikh akhir syarikatnya. Dan buat kali pertama, aku merasa takut. Bukan takut kehilangan wang atau kontrak, aku takut sesuatu yang semakin jelas menghampiri. Apabila orang memilih kesombongan daripada realiti, harga yang perlu dibayar tidaklah kecil dan aku merasakan bahawa harga itu akan datang tepat ketika mereka paling mabuk dengan rasa kemenangan. Hari-hari berikutnya, aku hidup dengan perasaan menghadapi ribut yang aku lihat datang dari jauh, tetapi aku tidak pernah membayangkan ia akan tiba begitu cepat. Semakin dekat hari pelantikan, semakin David tegang. Dia hampir tidak berada di rumah dalam erti kata sebenar. Suatu hari dia pulang lewat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dan sebaik sahaja dia meletakkan beg bimbitnya, dia bertanya kepadaku soalan yang sangat pelik. Laura, jika saya dinaikkan pangkat sebagai pengarah, bolehkah anda mengehadkan penampilan anda di hadapan rakan kongsi? Aku memandangnya, berfikir aku salah dengar. Aku bertanya kepadanya lagi. Hadkan penampilan saya? David teragak-agak. Maksud saya, jangan terlalu banyak bercakap tentang kontrak dengan bengkel anda di hadapan mereka. Mereka mungkin salah faham. Aku ketawa kering. Salah faham atau anda malu? David terdiam. Dia tidak menjawab, tetapi aku melihat dengan jelas bahawa dia takut. Takut akan haba angin, takut akan label bergantung kepada isterinya. Dan apabila seorang lelaki takut akan label lebih daripada risiko sebenar, ia hanya memerlukan sedikit dorongan untuk dia jatuh ke dalam jurang. Dorongan itu adalah ibu mertuaku. Eleanor bukan sahaja rabun, dia juga pakar dalam manipulasi emosi. Dia memilih saat yang paling genting untuk menyerang, 3 hari sebelum majlis meraihkan kenaikan pangkat. Pagi itu, aku bangun dan dapur sejuk tanpa tanda-tanda aktiviti.
Eleanor duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan bibirnya kering. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa, Ibu?" Dia tidak menjawabku, tetapi berkata kepada David dengan suara lemah, seolah-olah dia akan pingsan. "Saya mogok lapar." David terkejut. "Apa yang Ibu katakan, Ibu? Mengapa Ibu tidak makan?" Dia menutup matanya dan mengeluh. "Saya tidak boleh makan. Saya memikirkan masa depan anda. Bahawa anda akan menjadi pengarah dan anda masih perlu menanggung isteri yang tidak setaraf dengan anda." Aku terpana. Dia bercakap seolah-olah aku adalah bayangan gelap yang melekat pada takdir anaknya. David berpaling memandangku dengan ekspresi keliru dan jengkel. Aku tidak membantah. Aku hanya berkata, "Jika anda mahu sesuatu, katakan terus terang." Dia membuka matanya dan memandangku dengan dingin. "Saya mahu anda tahu tempat anda dan pergi. Jangan buat saya mengatakan sesuatu yang kejam." David membantahnya. "Cukup, Ibu." Dia meletakkan tangannya ke dada, berpura-pura diserang. "Cukup. Saya berpuasa untuk mendoakan kebaikan anda. Saya tidak makan kerana saya tidak tahan dengan idea orang memandang rendah anda." Aku melihat adegan itu dengan rasa seram sejuk. Mogok laparnya bukan kerana kepercayaan atau kesihatan. Ia adalah cara untuk menjadi tebusan untuk memeras ugut anaknya dengan rasa bersalah. Pada hari kedua, dia masih tidak makan. Dia tinggal di biliknya dengan pintu terenganga sengaja agar David dapat melihatnya. Dari masa ke masa dia akan batuk ringan atau mengeluh dan kemudian berkata dengan suara lantang, "Saya sudah tua sekarang. Saya hanya mahu anak saya mempunyai perkahwinan yang layak supaya dia boleh berbangga." Aku mendengar frasa-frasa itu dan merasakan perutku bergelora, bukan kerana aku merasa kasihan kepadanya, tetapi kerana aku melihat dengan jelas bahawa dia sedang berlakon dan patung itu adalah David. Pada hari ketiga, Eleanor melakukan pukulan maut. Dia memanggil beberapa saudara rapat ke rumah, baik untuk menjadi saksi dan untuk meningkatkan tekanan. Sebaik sahaja aku masuk ke ruang tamu, aku mendengarnya menangis. "Lihat, keluarga, saya memberinya kehidupan. Saya membesarkannya. Dan kini dia akan menjadi pengarah, isterinya seorang yang bekerja sendiri tanpa hubungan, tanpa latar belakang yang baik, dan dia bahkan tidak dapat memberinya anak." Aku terpaku. Tuduhan tidak dapat mempunyai anak adalah seperti tikaman. Bukan aku tidak mahu mempunyai anak. Aku pernah keguguran, sakit yang begitu besar sehingga aku tidak berani menyebutnya, dan dia menggunakannya sebagai senjata di hadapan saudara mara, seolah-olah aku seorang penjenayah. Seorang saudara menambah api. Seorang wanita tanpa anak sukar untuk menjaga rumah. Eleanor segera mengambil peluang itu. "Nah, itu dia. Anak saya akan pergi jauh. Dia memerlukan isteri yang setaraf dengannya. Seperti gadis itu, Tiffany. Keluarganya boleh membantu kerjayanya, bukan seseorang yang hanya tahu menjual barang." Mendengar itu, aku tidak tahan lagi. Aku berkata dengan setiap perkataan jelas dan tegas, "Anda boleh memandang rendah saya, tetapi jangan memandang rendah kerja saya. 30% daripada bekalan untuk syarikat David suku ini berada di gudang saya. Saya mematuhi tarikh akhir. Saya menjamin kualiti. Itu bukan hanya tahu bagaimana menjual barang." Eleanor melepaskan ketawa menghina, seolah-olah dia telah menungguku mengatakan itu untuk membatalkannya sepenuhnya. "Banyak penjual. Jika bukan anda, ia akan menjadi orang lain. Anak saya memerlukan hubungan, bukan beberapa kotak." Kemudian dia berpaling kepada David dengan mata merah dan suara bergetar. "Pilihlah, anak. Jika anda tidak menceraikannya, saya akan mati di sini di hadapan anda. Saya akan berpuasa sehingga mati. Saya tidak akan menanggung penghinaan mempunyai menantu yang hanya penjual biasa." Aku memandang David. Dia berdiri di tengah bilik, pucat. Aku jelas melihat dilemanya, bukan kerana kebencian kepadaku, tetapi kerana takut kehilangan segala yang dia pegang. Dia memandangku seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat. Akhirnya, dia hanya mengeluh seolah-olah menyerah. "Tanda tanganlah, Laura. Jangan buat adegan. Saya berada di saat kritikal." Mendengar kata-kata itu, ketenangan aneh melanda diriku. Tenang, kerana aku faham bahawa aku bukan lagi sebahagian daripada pilihannya. Aku memandang Eleanor dan wajah saudara mara yang menunggu untuk melihat sama ada aku akan melutut atau menjerit. Tetapi aku tidak melakukan apa-apa daripada itu. Aku pergi ke bilikku, mengumpul dokumenku dan keluar. David meletakkan surat cerai di atas meja, tangannya sedikit bergetar. Eleanor menahan nafas, menunggu keruntuhanku.
Aku mengambil pen dan menandatangani dalam satu nafas, tanpa air mata, tanpa soalan. Aku meletakkan pen dan berkata dengan suara rendah tetapi tegas, "Mulai hari ini, kontrak antara bengkel saya dan syarikat anak anda akan disemak semula." David terkejut. Eleanor pucat. Aku tidak memberikan sebarang penjelasan. Aku bangun dan memandang David secara langsung. "Anda telah memilih seseorang yang setaraf dengan anda. Sekarang bertanggungjawablah atas pilihan anda." Aku keluar dari rumah itu di tengah bisikan saudara mara. Di hatiku, tiada kebencian, tetapi rasa penghinaan yang mendalam. Aku telah melakukan segala-galanya dengan keupayaanku dan kata-kataku. Dan akhirnya, malam itu, syarikat David menelefonku untuk bertanya tentang tarikh akhir. Aku tidak menjawab. Aku hanya menghantar mesej ringkas, jeda sementara mengikut klausul kontrak. Aku tahu pembekal baru tidak akan tiba tepat pada masanya. Aku tahu projek besar tidak akan menunggu. Dan aku juga tahu bahawa apabila orang menukar pembekal hanya kerana ego, mereka menutup jalan keluar mereka sendiri. Keesokan paginya, berita audit dalaman datang seperti petir. Kelewatan projek, kos tambahan. Laporan ditandatangani tergesa-gesa dengan kesilapan. David digantung untuk menyiasat tanggungjawabnya. Jawatan pengarah yang baru dipegangnya diambil daripadanya dan Eleanor yang malam sebelumnya telah memaksaku menandatangani dengan kepala terangkat, kini hanya boleh duduk terkejut dan dalam diam. Hubungan berprestij dengan Tiffany belum lagi menjadi kenyataan, tetapi gelaran ibu pengarah yang sangat diidamkannya telah hancur seperti gelas kristal di lantai. Aku meninggalkan rumah bekas suamiku pada malam yang sunyi. Tiada siapa yang menghantarku pergi. Tiada siapa yang memintaku untuk tinggal. Pintu pagar ditutup di belakangku dengan bunyi klik yang seolah-olah aku baru sahaja menutup satu bab dalam hidupku. Aku tidak berlengah seminit pun supaya mereka tidak berkesempatan menuduhku membuat adegan. Aku juga tidak membiarkan hatiku lembut. Aku memandu terus ke bengkel dengan fikiran kosong, hanya mendengar deru enjin dan degupan jantungku yang cuba bertenang. Tetapi sebelum aku tiba, telefonku bergetar. Nombor yang tidak dikenali, tetapi aku mengenali awalan jabatan logistik. Aku menjawab, mengekalkan nada sopan. "Ya, hello." Di hujung talian, sebuah suara bercakap dengan cepat, seolah-olah setiap saat kelewatan boleh meruntuhkan seluruh rantaian bekalan. "Puan Laura, saya dari Jabatan Logistik Syarikat Encik David. Bolehkah anda mengesahkan tarikh akhir untuk kumpulan minggu depan? Pembekal baru telah memberitahu kami tentang kelewatan 1 hari." Aku tidak terkejut. Aku hanya merasa seram sejuk. 22 hari dalam dunia perniagaan bukanlah nombor. Ia adalah hukuman mati bagi tarikh akhir. Aku bertanya dengan suara rendah, "Adakah anda sudah melaporkannya kepada atasan anda?" Orang itu teragak-agak. "Ya, kami sudah. Tetapi sekarang kami dalam keadaan terdesak. Jika anda boleh membantu kami?" Aku menyela tanpa meninggikan suara, tetapi dengan tegas. "Kontrak antara syarikat saya dan syarikat anda telah digantung sejak pagi ini. Sila ikut prosedur yang ditetapkan." Di hujung talian, ada keheningan selama beberapa saat diikuti dengan keluhan tidak berdaya. Aku menutup telefon, bukan kerana dendam, tetapi kerana aku faham satu perkara. Jika aku mengalah, mereka akan fikir aku masih penyelamat percuma mereka, seseorang yang boleh mereka usir dan kemudian harapkan untuk kembali dan menyelamatkan mereka. Aku tidak akan melakukannya lagi. Setibanya di bengkel, aku berjalan-jalan di gudang seperti biasa. Kotak-kotak tersusun rapi dengan label yang teratur dan senarai penghantaran yang disediakan. Aku memandangnya seketika dengan rasa sebak. Dengan satu isyarat dariku, kumpulan itu boleh terus dihantar ke syarikat David dan menyelamatkan mereka daripada kekalahan yang pasti. Tetapi isyarat yang sama itu akan bermakna membatalkan tanda tangan aku sendiri pada surat cerai menjadi orang yang, setelah diusir, kembali untuk melayani mereka dengan melutut. Semasa aku menimbang perkara ini, telefonku berdering lagi. Kali ini ia adalah mesej dari seorang kenalan dalam industri. Hanya satu baris. "Audit dalaman di cawangan David. Mereka mengatakan dia digantung sementara kerana kelewatan projek utama." Aku membacanya, mengepal tanganku sedikit. Kejatuhan itu lebih cepat daripada yang aku sangka dan ia bukan lagi masalah keluarga. Ia adalah masalah pengurusan, tanggungjawab dan rantaian keputusan yang salah. Malam itu, aku bekerja seperti biasa.
Aku menyusun jadual pengeluaran, menandatangani dokumen, memberi arahan untuk menyemak semula kumpulan bahan mentah yang baru. Aku cuba untuk memastikan diriku sibuk agar tidak memikirkan wajah David ketika dia memintaku untuk menandatangani. Tetapi lewat malam, apabila bengkel sudah gelap, tepat ketika aku hendak tidur, telefon berdering tanpa henti, seolah-olah seseorang menelefon dengan terdesak. Nama David muncul di skrin. Aku memandangnya seketika sebelum menjawab. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, suaranya keluar tergesa-gesa seperti seseorang yang hendak jatuh. Laura, dengarlah saya. Tolong, bolehkah anda menandatangani kontrak itu lagi? Saya hanya perlu anda menghantar kumpulan ini. Hanya satu. Saya akan membetulkan semuanya nanti. Aku mendengar dan merasakan ketawa pahit. Membetulkan semuanya nanti adalah apa yang dikatakan orang apabila mereka sudah menolak orang lain ke dalam jurang. Aku tidak menjerit kepadanya. Aku hanya bertanya, di mana awak? David menjawab, di pejabat. Mereka baru sahaja memanggil saya. Ada audit. Seseorang mengatakan saya memihak kepada pembekal tanpa kapasiti. Mereka telah meminta penjelasan daripada saya. Adakah anda faham? Jika projek ini tertangguh, saya kehilangan segalanya. Aku terdiam seketika dan kemudian berkata dengan suara yang neutral. Anda memilih hubungan daripada kecekapan. Sekarang anda pilih. David tercekik. Tidak, ia tidak seperti yang anda fikirkan. Saya juga tidak mahu menukar pembekal, tetapi ibu saya dan rakan kongsi. Aku memotongnya tanpa membiarkan dia bersembunyi di sebalik alasan. Anda yang menandatangani. Anda yang bertanggungjawab. Apabila anda menandatangani, adakah anda memikirkan tarikh akhir atau hanya gelaran isteri pengarah yang setaraf dengannya? Di hujung talian, yang aku dengar hanyalah nafasnya yang gelisah. Kemudian bunyi aneh, seolah-olah seseorang telah merampas telefon daripadanya, dan suara Eleanor, nyaring dan penuh kemarahan, bergema, adakah anda gembira? Anda telah memusnahkan anak saya dengan sengaja. Anda menandatangani perceraian dan kemudian membatalkan kontrak. Anda mahu melihat dia musnah? Mendengar suaranya, ketenangan aneh melanda diriku. Aku menjawab dengan setiap perkataan jelas. Saya tidak memusnahkan sesiapa. Saya hanya menarik diri dari kontrak apabila mereka mengusir saya dari keluarga ini. Anda menggunakan mogok lapar 3 hari untuk memaksa saya menandatangani. Adakah anda memikirkan akibatnya? Dia menjerit. Akibat? Ini kerana keegoisan anda. Aku ketawa perlahan tanpa kegembiraan. Keegoisan adalah mengabaikan tarikh akhir, mengabaikan risiko hanya untuk mengejar gelaran kosong. Anda fikir menukar pembekal hanyalah menukar nama di atas sekeping kertas. Tetapi dalam perniagaan, menukar pautan yang salah memecahkan seluruh rantaian. Dia terdiam seketika dan kemudian suaranya menurun, bergetar. Mintalah apa sahaja yang anda mahu, tetapi jangan menyulitkannya. Mendengar itu, aku merasa sakit hati. Mereka masih melihatku sebagai penjual biasa, di mana semuanya berpunca kepada wang. Aku berkata dengan tegas, saya tidak meminta apa-apa lagi dan saya tidak menerima apa-apa lagi. Saya hanya mematuhi kontrak saya dengan klausa dan saya juga mematuhi tanda tangan perceraian yang anda paksa saya letakkan. Aku menutup telefon, bukan kerana kebencian, tetapi kerana aku tahu bahawa jika aku teruskan, mereka akan terus melontarkan pelbagai tuduhan kepadaku untuk melunakkanku. Aku berbaring di katil dengan mata terbuka dalam kegelapan. Aku tidak merasa gembira. Ia seperti melihat sebuah kapal menuju ke batu selepas memberi amaran kepada kapten, tetapi dia lebih suka mempercayai kenalannya daripada peta dan kompas. Keesokan paginya, seperti yang David katakan, kumpulan korporat meminta laporan penuh mengenai proses perubahan pembekal. Aku menerima salinan imbasan melalui seorang kenalan di Jabatan Pentadbiran. Aku membaca setiap baris dengan rasa seram sejuk. Mereka tidak bertanya tentang masalah keluarga. Mereka bertanya tentang prosedur, kelulusan, penilaian risiko, mengapa amaran diabaikan, soalan-soalan yang dengan satu jawapan yang salah akan menyebabkan anda kehilangan pekerjaan. Menjelang tengah hari, portal berita industri menerbitkan catatan terselindung. Cawangan yang baru melantik seorang pengarah sedang mengalami masalah tarikh akhir yang serius. Favoritisme terhadap pembekal tanpa kapasiti yang diperlukan disyaki. Satu baris, tetapi cukup untuk seluruh industri berbisik. Aku melihat skrin telefonku.
David mula faham bahawa langkah kritikal yang dia bicarakan bukan hanya jawatan pengarah, tetapi tanggungjawab yang datang dengan setiap keputusan. Dan bagi aku tahu aku telah melangkah garisan. Sejak hari itu, aku tidak lagi akan menjadi orang di belakang tabir yang membetulkan kesalahannya. Aku akan berdiri tegak dalam hidupku sendiri dengan keupayaan dan kredibiliti yang telah memakan masa bertahun-tahun untuk aku bina. Selepas penerbitan terselindung di portal berita industri, suasana di sekeliling nama David Vargas menjadi sepekat asap. Aku fikir perkara itu akan diselesaikan secara dalaman, tetapi aku memandang rendah kedegilan Eleanor dan kejahatan mereka yang mencari kambing hitam untuk mengelak tanggungjawab. Dan orang yang dituju, seperti yang tidak boleh tidak, adalah aku. Pagi itu, semasa aku dalam mesyuarat di bengkel, seorang pekerja berlari masuk, pucat, Puan Laura, seseorang dari luar, menelefon saya untuk bertanya soalan. Mereka bertanya sama ada bengkel kami menahan barangan untuk menaikkan harga. Aku terdiam seketika. Siapa yang bertanya? Kataku. Pekerja itu menjawab, saya tidak tahu. Mereka berkata, mereka dari syarikat Encik David. Aku meletakkan kertas-kertas di atas meja, merasa seram sejuk. Soalan-soalan jenis itu tidak ditanya untuk tahu, tetapi untuk menabur perpecahan. Sebelum aku sempat bertindak balas, telefonku menerima beberapa panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Pada salah satu daripadanya, aku hampir tidak sempat mengangkat. Adakah ini cara anda berniaga? Menghancurkan syarikat orang lain? Anda menaikkan harga, kan? Aku menutup telefon tanpa membantah, tetapi semakin aku menutup telefon, semakin jelas aku melihat bahawa seseorang sedang mereka-reka cerita untuk menjadikan aku punca kelewatan projek. Si sabotaj yang ditolak selepas perceraian. Menjelang tengah hari, seorang kenalan dari syarikat David menghantar mesej ringkas, berhati-hati. Eleanor sedang bercerita bahawa anda menahan barangan untuk menaikkan harga dan itulah sebabnya mereka telah menggantung David. Aku membaca mesej itu dan tidak lagi merasa marah, tetapi rasa simpati yang aneh. Dia masih tidak memahami akar masalah itu. Dia tidak menerima bahawa anaknya telah melakukan kesilapan dengan menukar pembekal semata-mata kerana ego dan sentimentaliti. Dia memerlukan seseorang untuk dipersalahkan supaya dia boleh terus menceritakan kisahnya mengikut caranya. Anak saya bijak. Dan dia bukan sekadar bercakap. Petang itu, aku menerima panggilan dari bekas pekerja yang telah meninggalkan bengkel beberapa bulan lalu untuk kembali ke kampung halamannya. Suaranya bergetar. Laura, mereka menelefon saya dari syarikat Encik David. Mereka bertanya saya perkara-perkara tentang masa lalu. Mereka menyuruh saya memberitahu kebenaran, bahawa anda sering mengancam untuk memotong bekalan untuk memaksa syarikat menaikkan harga. Aku segera duduk tegak. Dan apa yang awak jawab? Dia berkata, suaranya tercekik. Saya memberitahu mereka itu tidak benar, tetapi mereka berkeras. Mereka membimbing saya. Mereka bahkan memberitahu saya bahawa jika saya bekerjasama, mereka akan membantu saya mencari pekerjaan di syarikat rakan kongsi. Mendengar itu, aku faham. Ia bukan lagi khabar angin. Ia adalah rancangan untuk menyalahkanku. Aku memberitahunya dengan setiap perkataan jelas dan tegas untuk menenangkannya. Jangan tanda tangan sebarang kertas. Jangan terima sebarang janji. Semuanya mesti bertulis secara rasmi. Jika mereka menelefon anda lagi, beritahu saya segera. Dia mengangguk seolah-olah beban telah terangkat dari bahunya. Aku menutup telefon dengan tanganku dingin. Aku tidak takut fitnah. Aku takut sesuatu yang lebih teruk. Bahawa mereka akan memanipulasi bukti. Dan memang benar. Mereka melakukannya. Malam itu, peguamku menunjukkan kepadaku email yang diteruskan dari syarikat David. Pengirimnya kononnya aku dan nadanya sangat tidak menyenangkan. Jika anda tidak menerima harga baru, saya akan menahan barangan. Jika ada kelewatan, itu masalah anda. Aku membacanya dan merasakan seolah-olah aku telah ditumbuk di dada. Aku tidak pernah menulis apa-apa seperti itu sepanjang tahun perniagaanku. Walaupun dalam pertengkaran terburuk pun, aku tidak akan menggunakan ancaman murah seperti itu. Aku segera memberitahu peguamku, buka semua log sistem. Saya mahu setiap cap masa, sejarah penghantaran, alamat IP, domain. Dia mengangguk tanpa bertanya apa-apa lagi. Kami tinggal di bilik pelayan sehingga hampir tengah malam, menjejak setiap baris data seolah-olah kami mencari cap jari pisau. Dan kemudian kebenaran terbongkar dengan cara yang sejelas dan menjijikkan.
Email itu telah dihantar dari alamat yang hampir sama denganku dengan hanya satu aksara berbeza dalam nama domain. Seseorang yang membacanya dengan tergesa-gesa tidak akan menyedari. Alamat IP bukan milik rangkaian bengkel. Masa penghantaran bertepatan dengan waktu aku dalam mesyuarat dengan pasukan pengeluaran yang direkodkan oleh kamera keselamatan. Dengan kata lain, seseorang telah mencipta bukti palsu untuk membuatku kelihatan seperti pemeras ugut, dengan itu menghalalkan perubahan pembekal David dan menjadikan kelewatan itu salahku. Aku melihat skrin log dan mengeluh dalam-dalam. Jika bukan kerana caraku bekerja yang sistematik, jika aku tidak menyimpan semua data, jika bengkelku tidak mempunyai protokol, hari ini email palsu yang mudah sudah cukup untuk memusnahkan reputasi yang telah memakan masa bertahun-tahun untuk aku bina. Aku tidak teragak-agak lagi. Keesokan paginya, aku menandatangani surat rasmi yang ditujukan kepada kumpulan korporat melampirkan semua log sistem, sejarah transaksi, resit penghantaran kumpulan sebelumnya dan pengesahan dari penyedia perkhidmatan email tentang masa dan asal penghantaran. Aku tidak menggunakan bahasa yang kasar. Aku hanya menyatakan fakta dari sudut pandangan undang-undang, meminta siasatan terhadap pencurian identiti dan fitnah terhadap pembekal yang menyebabkan kerosakan serius kepada reputasi syarikatku. Surat itu baru sahaja sampai ke destinasinya apabila pada petang itu aku dipanggil ke mesyuarat dalaman di syarikat. Aku masuk ke bilik dan melihat David duduk dengan wajah letih seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari. Dia memandangku dengan campuran keletihan dan rasa benci. Perkara pertama yang dia katakan membuatku lebih pahit. Adakah perlu pergi sejauh ini? Aku memandangnya dengan tetap. Tanpa berbelit-belit, anda menandatangani keputusan untuk menukar pembekal untuk janji pelaburan yang mudah. Anda memanggil itu profesionalisme. David mengetak bibir. Mereka menekan saya. Aku mengingatkannya perlahan-lahan. Tiada siapa yang menandatangani untuk anda dan tiada siapa yang memadam amaran dari kepala anda. Anda tahu risikonya, namun anda memilihnya. Suasana menjadi tegang. Wakil audit bertanya tentang rantaian email. Aku membentangkan log sistem. Pengurus IT menyemaknya dan mengangguk dengan wajah serius. David melihat dokumen-dokumen itu. Matanya bergetar. Mungkin pada saat itu, dia faham bahawa mereka bukan sahaja menyalahkannya secara lisan, mereka sanggup memalsukan bukti untuk menggunakanku sebagai kambing hitam dan menyelamatkan pekerjaan orang lain. Di sudut bilik, Tiffany kekal diam tanpa keyakinan pihak-pihak. Telefonnya bergetar sentiasa, tetapi dia tidak menjawab. Dia mengelak hubungan mata seperti seseorang yang mula menghidu bahaya dan ingin keluar dari lumpur. Mesyuarat berakhir dengan ayat dingin dari auditor. Kami akan mengembangkan siasatan terhadap peniruan email dan menyemak sejarah latihan pembekal baru. Aku keluar dari sana dengan rasa sebab ditekak walaupun udara mengalir melalui koridor. Aku tahu aku baru sahaja menyelamatkan diri, tetapi aku juga tahu bahawa sejak saat itu, permainan telah dinaikkan ke tahap baru. Ia bukan lagi masalah ibu mertua membenci menantunya. Ia adalah pemburuan untuk mencari pelaku. Dan memang benar, pada akhir hari, kebocoran mengejutkan seluruh syarikat. Pembekal baru telah didenda sebelum ini kerana memalsukan sejarah latihannya dalam projek lain. Aku membaca mesej di bengkelku dengan hati yang dingin. Jika itu benar, jika terbukti bahawa David telah mengabaikan amaran dan masih menandatangani, dia bukan sahaja akan kehilangan pekerjaannya, dia boleh kehilangan seluruh kerjayanya. Pagi selepas mesyuarat dalaman, aku menerima jemputan untuk mesyuarat kecemasan kumpulan korporat. Subjeknya ringkas tetapi menyejukkan. Mesyuarat untuk menguruskan insiden kelewatan projek dan menyemak proses perubahan pembekal. Aku membacanya dan tidak merasa takut, tetapi kepastian. Akhirnya, semuanya akan terbongkar. Tiada siapa yang boleh terus memanipulasi cerita sesuka hati mereka. Aku menyediakan failku dengan teliti, tanpa emosi, hanya dengan dokumen dan fakta. Bilik mesyuarat berada di tingkat tinggi, dengan tingkap kaca menghadap seluruh kompleks pejabat. Setibanya di sana, suasana tegang seperti tali biola. Meja itu panjang, kerusi-kerusi kulit, air dihidangkan, tetapi semua orang duduk dengan belakang tegak tanpa senyuman. Pengurusan atasan hadir, juruaudit di satu pihak dan rakan kongsi juga mempunyai wakil mereka. Di hujung meja, David duduk dalam diam, wajahnya pucat dan matanya tanpa keyakinan hari parti. Tiffany berada beberapa kerusi darinya dalam sut pejabat yang sempurna, tetapi tangannya terkepal seolah-olah cuba bertenang. Aku diperkenalkan secara ringkas.
Ini adalah wakil pembekal lama yang merupakan sebahagian daripada rantaian bekalan projek. Aku hanya mengangguk. Aku tahu aku berada di tempat di mana setiap perkataan boleh menjadi bukti, jadi aku perlu kekal berfikiran jernih. Tidak lama selepas kami bermula, pintu tiba-tiba terbuka dan Elena masuk. Aku tidak fikir dia boleh masuk, tetapi dia pasti telah menggunakan beberapa pengaruh. Dia berpakaian elegan dengan rambut yang diatur, kelihatan seperti seorang wanita yang menjaga imejnya. Tetapi apabila pandangannya bertemu denganku, aku melihat panik di matanya, panik seseorang yang telah menyalakan mancis dan kini menghadapi api. Dia datang terus ke arahku dan berbisik dengan nada yang cuba menjadi permintaan, tetapi masih mengekalkan sedikit keangkuhan. Apabila anda masuk, bercakap dengan berhati-hati. Lagipun, ini masalah keluarga. Jangan biarkan orang luar mentertawakan kita. Aku memandangnya dengan ketenangan yang mengejutkanku dan menjawab dengan kering. Keluarga sudah menandatangani surat untuk mengusir saya. Elena terpana. Wajahnya menjadi pucat. Dia cuba mengatakan sesuatu, tetapi seorang penyambut tetamu mengingatkannya bahawa ia adalah mesyuarat dalaman dan orang yang tidak berkaitan tidak boleh campur tangan. Dia terpaksa berundur dan kekal di koridor, tetapi dia melekat pada pintu, cuba mendengar setiap perkataan. Di dalam, juru audit memulakan pembentangannya. Sebuah tajuk muncul di skrin dalam huruf besar. Proses perubahan pembekal, projek utama. Kemudian, garis masa yang jelas. Tarikh cadangan perubahan, tarikh penandatanganan keputusan, tarikh pengeluaran kontrak baru, tarikh kelewatan bermula dan peningkatan kos. Aku melihat garis masa itu dan jantungku berdegup perlahan. Seperti yang aku ramalkan, keputusan untuk menukar pembekal ditandatangani sebelum penilaian risiko yang lengkap. Dengan kata lain, mereka menandatangani dahulu dan mencari justifikasi kemudian. Seorang pengurus di hujung meja memandang David dan bertanya dengan suara yang berat dan tajam, "Encik David, terangkan sebab perubahan pembekal." David menelan ludah, melihat kertas-kertas di hadapannya dan menjawab, "Untuk mengoptimumkan kos." Sebaik sahaja dia selesai bercakap, bilik itu senyap, bukan kerana mereka mempercayainya, tetapi kerana mereka menunggu apa yang akan datang seterusnya. Juru audit beralih ke slaid. Seterusnya, angka-angka muncul dingin dan tanpa belas kasihan. Kos pembekal baru pada mulanya sedikit lebih rendah, tetapi kemudian serangkaian perbelanjaan tambahan timbul yang menaikkan jumlah kos di atas kontrak sebelumnya, belum lagi denda kelewatan. Seorang pengurus mengetuk meja perlahan-lahan. Pengoptimuman jenis apa yang meningkatkan jumlah kos? Terangkan diri anda. David gugup, mengelak peluh dari dahinya. Dia memandang Tiffany untuk meminta bantuan, tetapi dia mengalihkan pandangannya, bibirnya terketap. Aku tidak merancang untuk campur tangan begitu awal, tetapi apabila juru audit beralih kepada topik email palsu dan seorang wakil rakan kongsi mula bergumam tentang etika pembekal, aku tahu aku perlu bertindak. Jika tidak, reputasi bengkelku akan tercalar teruk. Aku berdiri dan dengan suara yang tegas, tetapi tidak lantang berkata, "Dengan izin anda, saya ingin menambah bahawa email yang kononnya saya hantar telah disahkan palsu. Saya telah menyerahkan log sistem dan pengesahan bahawa masa penghantaran tidak sepadan dengan infrastruktur bengkel saya." Juru audit mengangguk. "Disahkan. Sistem menunjukkan petunjuk peniruan identiti." Pada ketika itu, seorang pengurus berpaling kepadaku dan bertanya secara langsung, "Jika kontrak sebelumnya masih berkuat kuasa, bolehkah anda menjamin tarikh akhir seperti sebelumnya?" Aku memandang beliau dan menjawab, "Berpegang kepada fakta. Mengenai kapasiti pengeluaran dan tarikh akhir, saya sentiasa menjamin apa yang ditetapkan dalam kontrak. Walau bagaimanapun, kontrak itu digantung secara unilateral oleh syarikat apabila mereka menukar pembekal. Aku tidak menyebut tentang perceraian atau masalah peribadi. Aku hanya berpegang kepada kontrak." Ketegangan di dalam bilik meningkat. Pengurus itu berpaling kepada David dan bertanya kepadanya soalan yang semua orang tunggu. "Jadi, adakah anda menukar pembekal untuk mengoptimumkan kos atau untuk mengoptimumkan hubungan anda?" Aku bukan orang yang bertanya soalan itu, tetapi apabila ia bergema, aku tahu seluruh bilik memandang David seolah-olah dia baru sahaja mendedahkan titik lemahnya. David membuka mulutnya dan menutupnya semula. Dia tidak boleh mengakui ia adalah untuk hubungan kerana itu akan menjadi pengakuan, tetapi dia juga tidak boleh berpegang kepada kos kerana angka-angka telah mengkhianatinya. Wakil rakan kongsi kemudian berkata kepada Tiffany,
Cik Tiffany, Phil menyatakan bahawa anda terlibat dalam cadangan pembekal baru. Bolehkah anda mengesahkan hubungan antara pembekal itu dan pasukan projek? Tiffany menegakkan badan. Suaranya masih lancar, tetapi matanya berkedip-kedip. Saya hanya mengikut prosedur berdasarkan fail latihan mereka. Yang lain berkeras. Betul. Jadi, bagaimana anda menerangkan bahawa pembekal ini telah didenda kerana memalsukan failnya dalam projek sebelumnya? Tiffany diam terlalu lama dan kemudian berkata, saya tidak tahu tentang itu. Jawabannya jatuh ke dalam bilik seperti batu. Kerana jika orang yang bertanggungjawab untuk projek tidak tahu tentang risiko asas seperti itu, dia sama ada tidak cekap atau sengaja menyembunyikannya. Juruaudit menyimpulkan dengan suara dingin, berdasarkan garis masa dan bukti, kami mencadangkan penggantungan sementara Encik David Vargas untuk memudahkan siasatan menyeluruh serta penyitaan fail perubahan pembekal. David mendongak, matanya merah. Dia ingin bercakap, tetapi tiada lagi perkataan yang boleh membantunya. Mesyuarat berakhir dalam keheningan yang berat. Ketika semua orang bangun, aku mengumpul dokumenku dan keluar ke koridor. Eleanor masih di sana, wajahnya sepucat kertas. Dia berpegang pada kerusi seolah-olah dia takut dia akan jatuh. Melihatku dia tergagap. Tidak mungkin, David sangat cemerlang. Bagaimana ini boleh berlaku? Aku memandangnya tanpa rasa benci atau selesa. Aku hanya berkata satu ayat dengan suara perlahan, tetapi cukup untuk dia dengar. Kecemerlangan tidak berguna jika anda memilih jalan yang salah. Pilihan itu mengikut anda sepanjang hidup anda. Dan aku pergi, meninggalkan seorang wanita yang telah menghabiskan hidupnya mengejar penampilan. Dan hanya apabila penampilan itu hancur, barulah dia sedar dia berdiri di tengah-tengah kekosongan. Selepas mesyuarat kecemasan itu, semuanya menjadi senyap. Tiada lagi jeritan, tiada lagi kata-kata, seperti udara terapung di atas kepalaku, hanya keheningan berat seperti langit sebelum ribut. Ia kelihatan tenang, tetapi sebenarnya penuh dengan elektrik. Aku kembali ke bengkel dan terus bekerja seperti biasa, tetapi aku tahu ini tidak akan berakhir dengan penggantungan mudah. Retakan pertama telah muncul dan orang akan mula mencari jalan untuk menyelamatkan diri dengan apa cara sekalipun. David digantung tanpa kuasa untuk menandatangani atau mengarah. Mereka berkata dia hampir tidak bercakap dengan sesiapa, pergi ke pejabat, menyerahkan dokumen yang diminta audit dan pergi dalam diam. Seseorang melihatnya duduk sendirian di tempat letak kereta untuk masa yang lama dengan pandangan yang hilang, seolah-olah dia tidak percaya kelajuan kejatuhannya. Dia pernah memberitahuku sebelum ini bahawa peluang lebih penting daripada kumpulan barangan. Kini peluang yang sama itu mencekiknya di dalam syarikat. Kabar angin terbang seperti angin. Di koridor, dalam sembang, semua orang mengulas. Ada yang berkata dia terlalu muda dan bercita-cita tinggi. Itulah sebabnya dia jatuh. Yang lain berkata, seseorang telah memanipulasinya. Tetapi ayat yang membuat semua orang seram sejuk adalah khabar angin bahawa kumpulan korporat rakan kongsi mungkin membatalkan perjanjian pelaburan. Jika mereka menarik balik modal, projek itu bukan sahaja akan tertangguh, ia boleh mati sepenuhnya. Dan jika projek itu mati, bukan sahaja David akan terjejas, seluruh rantaian orang yang menandatangani, meluluskan dan mencadangkan akan turut terjejas bersamanya. Malam yang sama, David menghantar mesej yang sangat ringkas kepadaku. Saya perlu berjumpa dengan awak. Aku melihat skrin dan tidak membalas. Aku bukan orang yang kejam, tetapi aku tidak begitu naif untuk terpengaruh dengan emosi. Aku tahu bahawa jika aku mendekat, mereka akan menggunakanku lagi sebagai rakit penyelamat untuk berpaut sebelum tenggelam. Keesokan paginya, seorang rakan dari industri menelefonku dengan suara perlahan. Adakah anda dengar? Tiffany telah menarik diri. Aku bertanya kepadanya, menarik diri? Dia menjawab, dia kata keluarganya tidak mahu terlibat dalam skandal. Mereka kata dia memberitahu David secara langsung, keluarga saya tidak mahu terlibat dalam hal ini dan dia melepaskan tangannya. Aku tidak terkejut. Orang seperti Tiffany memasuki kehidupan orang lain dengan kasut yang bersih. Sebaik sahaja mereka melihat lumpur, mereka mengangkat kaki dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku membayangkan wajah David ketika dia mendengar itu. Dia pasti kelihatan seperti sebaldi air sejuk telah dicurahkan kepadanya. Dia telah mengorbankan perkahwinannya, kontrak yang stabil untuk hubungan yang berkelas. Dan apabila masalah datang, hubungan itu membelakanginya dengan kekejaman yang menakjubkan. Ternyata, menjadi setaraf dengannya hanyalah topeng.
Apabila tiba masanya untuk berkongsi akibatnya, semua orang mahu keluar bersih. Eleanor pasti hancur. Seorang kenalan memberitahuku bahawa dia pergi ke rumah saudara kaya untuk meminta mereka campur tangan, tetapi hanya menerima keluhan. Ini masalah syarikat, jangan libatkan saya. Dia pulang ke rumah dan duduk terkejut, bergumam. Berani-beraninya dia meninggalkan dia, berani-beraninya keluarganya berdiam diri. Dia masih berfikir bahawa mempunyai nama menjamin seseorang akan menyelamatkannya. Tetapi realiti pahit adalah bahawa kesombongan tidak menyelamatkan sesiapa pun dari audit dan surat yang ditandatangani. Sekitar tengah hari, semasa aku memeriksa kumpulan baru, seorang pekerja memberitahuku seseorang sedang mencariku. Aku keluar dan melihat Eleanor di pintu bengkel. Dia tidak lagi memakai gaun sutera merahnya, mahupun udara kemenangannya. Dia berpakaian gelap dengan rambut sedikit kusut, matanya merah dan tangannya menggosok-gosok dengan gugup, seolah-olah dia kedinginan. Dia berdiri di sana seketika sebelum berani bercakap dengan suara yang kasar dan anehnya rendah. Biarkan saya bercakap dengan awak sebentar. Tolong, aku memandangnya tanpa rasa gembira. Aku hanya melihat harga kedegilan terpantul padanya. Aku memintanya masuk ke bilik pelawat kecil bengkel. Tiada teh, tiada berbelit-belit. Dia duduk dengan bahu terjelepuk dan kemudian mengeluarkan ayat yang beberapa hari lalu dia lebih rela mati daripada mengatakannya. Tolong, David, tolonglah. Kali ini saja. Aku memandangnya dan bertanya dengan setiap perkataan jelas dan tegas. Pada hari anda memaksa saya menandatangani surat cerai? Adakah anda memikirkan saat ini? Dia menundukkan kepala dan seketika kemudian menangis. Tangisan tanpa keanggunan, tanpa drama. Tangisan seseorang yang benar-benar tidak berdaya, dia berkata di antara tangisan, Saya hanya mahu dia pergi jauh. Saya fikir jika dia seorang pengarah, saya boleh berbangga. Saya tidak fikir ia akan berakhir seperti ini. Mendengar dia, hatiku tidak lembut seperti yang dia harapkan, tetapi ia juga tidak keras seperti batu. Aku hanya berkata perlahan, jika anda memanjat tangga yang reput, lambat laun ia akan patah. Anda mahu dia memanjat cepat, tetapi anda membuat dia memijak tangga yang tidak selamat. Kejatuhannya adalah masalah masa. Eleanor tersedu-sedu. Saya akan lakukan apa sahaja yang anda mahu, tetapi selamatkan dia. Aku memandangnya secara langsung. Saya tidak memerlukan anda melakukan apa-apa. Saya hanya memerlukan anda memahami satu perkara. Tidak semuanya boleh diperbaiki dengan merayu. Dia rebah. Suaranya adalah rayuan. Tetapi anda mempunyai barangan itu. Anda boleh menyelamatkan tarikh akhir. Anda hanya perlu menghantar kumpulan itu. Aku tidak menjawab segera kerana pada saat itu, telefon peguamku berdering. Dia masuk dengan wajah serius. Laura, audit telah menghantar permintaan pengesahan baru. Mereka telah mendapati bahawa fail latihan pembekal baru mempunyai petunjuk tanda tangan palsu. Mendengar itu, seram sejuk melanda diriku. Tanda tangan palsu bermakna bahawa cerita itu jauh melangkaui kesilapan mudah dalam menukar pembekal. Ia menghampiri penipuan dokumen, jenayah yang boleh mempunyai akibat yang sangat serius. Aku segera bertanya, di mana petunjuknya? Dia menjawab, tanda tangan yang mengesahkan kapasiti mereka, mungkin bukan dari orang yang berkuasa untuk berbuat demikian. Pasukan IT sedang menyemaknya. Jika terbukti, semua orang yang menandatangani kelulusan tanpa mengesahkannya dengan teliti akan bertanggungjawab. Aku berpaling kepada Eleanor. Dia masih menangis, tetapi pandangannya lebih hilang. Dia tidak faham keseriusan tanda tangan palsu. Dia masih berfikir bahawa dengan wang dan hubungan, semuanya boleh diperbaiki. Aku faham. Jika ini terbongkar, David bukan sahaja akan kehilangan pekerjaannya, dia boleh dikenakan sekatan yang teruk, bahkan dilarang bekerja dalam industri. Aku berdiri dan berkata dengan tegas, bukan lagi sebagai masalah ibu mertua dan menantu. Pulanglah, ibu. Sekarang bukan masanya untuk merayu. Jika fail itu dipalsukan, menghantar barangan tidak akan menghapuskan tanggungjawab. Semakin anda cuba menutupinya, semakin teruk ia akan berlaku. Eleanor berpegang pada tepi kerusi, tercekik. Jadi, apa yang akan anda lakukan? Aku memandang keluar tingkap di bengkel yang masih beroperasi dan berkata satu ayat yang bahkan kepadaku terasa berat. Saya akan melakukan perkara yang betul, dengan kertas yang betul, dengan bukti yang betul. Sesiapa yang membuat kesilapan akan membayarnya.
Jika seseorang perlu diselamatkan, mereka akan diselamatkan dengan kebenaran, bukan dengan air mata. Eleanor pergi dengan perasaan kekalahan total. Aku ditinggalkan dengan perasaan telah memasuki bahagian paling gelap cerita itu, kerana aku tahu bahawa ribut kedua, yang sebenar, akan tiba. Dan kali ini ia bukan sahaja akan menyerang kehormatan, ia akan menyerang undang-undang, kerjaya dan segala yang mereka anggap pasti, mereka tidak akan pernah kehilangan. Malam itu, selepas Eleanor meninggalkan bengkel, aku tidak dapat tidur. Aku duduk sendirian di pejabatku melihat timbunan dokumen di atas meja dan aku melihat dengan jelas bahawa ini telah melangkaui batas-batas perceraian. Ia adalah rantaian kesilapan dan dalam rantaian itu, seseorang cuba menyembunyikan tangannya. Jika aku kekal di luar, lambat laun mereka akan menggunakan namaku sebagai perisai lagi. Untuk mendapat ketenangan, aku perlu mencari kebenaran. Keesokan paginya, aku menerima panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Suara lelaki di hujung talian serak dan dia bercakap dengan cepat, seolah-olah dia takut didengar. Adakah anda pemilik bengkel Natural Soul? Saya bekerja untuk pembekal baru yang dipilih oleh syarikat Encik David. Saya perlu berjumpa dengan anda. Saya ada sesuatu untuk diceritakan kepada anda. Aku tidak menjawab segera. Aku bertanya kepadanya, siapa anda? Mengapa anda mencari saya? Dia diam seketika dan kemudian berkata, saya tidak bekerja di sana lagi. Saya tidak mahu terlibat dalam apa-apa yang menyalahi undang-undang, tetapi saya lihat mereka meletakkan semua kesalahan kepada anda dan Encik David. Jika anda ingin tahu mengapa mereka berani menyerahkan fail yang begitu teruk, jumpa saya. Aku bertemu dengannya di sebuah kedai kopi kecil berhampiran bengkel, tempat yang tersembunyi. Dia tiba dengan topi ditarik ke bawah, melihat ke kiri dan ke kanan. Sebaik sahaja dia duduk, dia berkata secara langsung, mereka telah diberi amaran beberapa kali, Puan Laura. Ini bukan kali pertama, perkara ini terbongkar. Dalam audit dalaman sebelumnya, fail latihan mereka ditanda merah, tetapi seseorang melindungi mereka. Aku bertanya kepadanya, siapa yang melindungi mereka? Dia tersenyum pahit. Saya tidak berani menyebut nama. Tetapi saya jamin satu perkara. Tanpa penaung, tiada siapa yang berani menandatangani secara membabi buta untuk mereka memasuki projek sebesar itu. Aku merasa seram sejuk. Aku bertanya kepadanya, adakah anda ada bukti? Dia mengeluarkan telefonnya dan menunjukkan kepadaku perbualan lama. Ia tidaklah spektakular seperti dalam filem, tetapi cukup untuk memahami mekanismenya. Serangkaian mesej seperti ikut arahan. Fail sudah diluluskan. Jangan risau tentang tanda tangan. Dia menunjuk pada nama yang disimpan di telefon. Orang ini adalah penghubung. Lihat, mereka mengatakannya dengan jelas. Jangan risau tentang tanda tangan. Aku mengambil gambar skrin, tetapi mengekalkan ketenangan. Terima kasih. Saya akan bekerja dengan dokumen. Jika perlu, pasukan undang-undang saya akan menghubungi anda. Dia seilt. Saya hanya ingin menambah satu perkara. Encik David bukan yang pertama mereka jatuhkan. Mereka menyingkirkan pengurus lain sebelum dia. Dengan itu, dia bangun dan pergi dengan cepat, seolah-olah takut dilihat. Aku kembali ke bengkel dengan satu ayat di kepala. Jika ada penaung dan penghubung, David mungkin hanya bidak, tetapi bidak juga mempunyai kesalahannya, iaitu terlalu mempercayai apa yang dia ingin percayai. Aku segera meminta peguamku untuk merangka surat yang meminta kumpulan korporat untuk akses kepada fail perubahan pembekal sebagai pihak yang secara langsung terjejas oleh pencurian identiti dalam email itu. Beberapa jam kemudian, audit menghantar kepadaku sebahagian daripada fail itu untuk disemak silang. Aku membaca setiap halaman dan semakin aku membaca, semakin banyak perkara pelik yang aku dapati. Cadangan perubahan pembekal ditulis dengan sempurna. Mengoptimumkan kos, meningkatkan kecekapan rantaian bekalan. Tetapi bahagian penilaian risiko begitu dangkal, seolah-olah ia dilakukan hanya untuk mematuhi. Dan apa yang paling menarik perhatianku ialah tanda tangan yang meluluskan cadangan awal. Ia bukan David. Orang yang menandatangani cadangan itu adalah timbalan pengarah yang bertanggungjawab ke atas projek itu. Seorang bernama Ian Thompson. Aku ingat Ian. Di beberapa majlis, aku pernah melihatnya sangat rapat dengan David. Bercakap dengannya seolah-olah mereka kawan rapat. Jangan risau bos, saya akan uruskan semuanya. Pada masa itu, aku fikir dia seorang bawahan yang cekap.
Sekarang, melihat tanda tangannya, aku faham bahawa jalan kesilapan sudah terbentang. Aku terus membelik halaman kelampiran. Terdapat email amaran dari Jabatan Teknikal mengenai pembekal baru yang jelas memperincikan risiko kepada tarikh akhir dan sejarah denda mereka. Tetapi salinan cetak dalam fail itu tidak lengkap. Satu perenggan penting tiada, yang menyimpulkan bahawa risiko adalah maksimum. Aku segera mengesyaki. Aku menelefon seorang kenalan di Jabatan Teknikal yang pernah bekerjasama dengan bengkelku dan memintanya untuk menyemak email asal. Sejam kemudian, dia menghantar kepadaku yang asal lengkap dengan perenggan yang tiada dari fail yang ditandatangani. Aku melihat mesej itu dengan jantungku berdegup kencang. Jika perenggan amaran dikeluarkan sebelum dibentangkan untuk tanda tangan, itu bermakna seseorang sengaja menyediakan jalan untuk David menandatangani tanpa melihat bahaya sepenuhnya. Aku duduk dalam diam dengan soalan pahit di fikiran. Pilihan apa yang aku ada sekarang? Jika aku membentangkan butiran ini, tanggungjawab David mungkin dikurangkan kerana dia telah dilucutkan maklumat, tetapi pada masa yang sama, Ian Thompson akan terbongkar dan cerita itu tidak lagi menjadi kesilapan pengurusan, tetapi petunjuk penipuan yang terancang. Perubahan seperti itu boleh menjatuhkan ramai, bukan hanya satu. Telefonku berdering lagi. Ia adalah David. Aku tidak mahu menjawab, tetapi akhirnya, aku menjawab. Suaranya serak. Dia tidak lagi mempunyai nada seorang pengarah. Saya tidak meminta anda kembali. Saya hanya meminta bahawa jika anda tahu sesuatu, anda beritahu kebenaran. Saya melakukan kesilapan kerana terlalu mempercayai, tetapi saya tidak memalsukan sebarang fail. Saya tidak memadam sebarang amaran. Aku diam. David menyambung seolah-olah menelan setiap perkataan. Saya tahu anda membenci saya, tetapi jika mereka meletakkan semua kesalahan kepada anda juga tidak akan hidup dengan tenang. Adakah anda faham itu? Aku menjawab tanpa kelembutan. Adakah anda tahu mengapa saya tidak kembali? Kerana apabila anda memerlukan seseorang yang setaraf dengan anda membiarkan ibu anda menghina saya. Dia terdiam. Keheningan itu seperti tikaman. David tercekik berkata, "Saya tahu." Aku menyambung. Tetapi ini bukan lagi peribadi. Saya akan melakukan perkara yang betul. Sesiapa yang membuat kesilapan akan membayarnya. Jika anda membuat kesilapan, anda juga akan membayar bahagian anda. Dengan itu, aku menutup telefon, tanganku masih sedikit bergetar. Petang itu, kumpulan korporat mengumumkan bahawa dalam 48 jam, kesimpulan siasatan akan diterbitkan. Aku membacanya dan merasakan seolah-olah jam sedang berdetik di atas kepalaku. Dan tepat pada saat itu, Eleanor muncul di bengkel lagi. Kali ini, dia tidak tinggal di pintu. Dia masuk terus, memandangku dan sebenarnya melutut. Suaranya pecah. Saya salah. Selamatkan dia, tolong. Aku tidak membantunya bangun segera. Aku hanya memandangnya dan berkata perlahan. Untuk menyelamatkan dia, anda perlu melakukannya dengan kebenaran, bukan dengan melutut. Aku berpaling kepada peguamku, sediakan permintaan untuk menyemak silang email asal dari Jabatan Teknikal dan sejarah pengeditan fail. Saya mahu tahu siapa yang memadamnya dan bila. Kemudian aku memandang Eleanor lagi dengan suara tegas. Pulanglah dan jangan cuba bermain helah lagi. Jika anda terus mengejar penampilan, anda akan menjerumuskan anak anda lebih dalam lagi. Apabila dia pergi, aku membuka fail itu lagi. Kertas-kertas itu masih, tetapi aku faham bahawa jika aku memutuskan untuk membentangkan perenggan yang dipadam pada masa yang tepat, nasib David dan orang di belakangnya akan berubah arah serta-merta. Dan aku, orang yang mereka pandang rendah, memegang di tanganku apa yang paling mereka takuti. Buktinya, mesyuarat untuk mengumumkan kesimpulan siasatan diadakan seperti yang dijadualkan. Awal pagi, tingkat atas bangunan korporat sudah menyala. Aku masuk ke bilik dengan folder di tangan. Bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan ketegangan tali yang hampir putus. Aku tahu bahawa jika aku mengundur selangkah pun hari ini, kebenaran akan dimanipulasi. Dan apabila kebenaran dimanipulasi, yang pertama dihancurkan adalah aku, selepas aku, David. Bila itu lebih ramai daripada kali terakhir. Selain pengurusan atasan dan juru audit, wakil undang-undang, rakan kongsi dan beberapa pengurus yang terlibat turut hadir, tempat duduk ditugaskan mengikut pangkat. David berada di hujung meja tanpa udara pengarah yang baru dinaikkan pangkat.
Belakangnya sedikit bongkok. Dia mempunyai lingkaran hitam di bawah matanya dan tangannya yang diletakkan di atas timbunan kertas sedikit bergetar dari semasa ke semasa. Dia memandangku bukan dengan celaan tetapi seperti seseorang yang menunggu keputusan. Beberapa kerusi darinya adalah Ian Thomson. Dia memakai kemeja putih yang sempurna dikancingkan hingga ke leher dan jam tangan berkilat di pergelangan tangannya. Dia masih kelihatan yakin, tetapi satu butiran menarik perhatianku. Dia terus melihat telefonnya seolah-olah menunggu mesej yang mengatakan, semuanya baik-baik saja. Mesyuarat bermula dengan suara dingin dan langsung ketua audit. Hari ini, kami akan mengumumkan kesimpulan awal siasatan dan mencadangkan langkah-langkah. Skrin menyala. Slide pertama menunjukkan insiden kelewatan, proses perubahan pembekal, petunjuk manipulasi fail. Garis masa berlalu dengan cepat. Apabila sampai ke bahagian email amaran, bilik itu menahan nafas. Juru audit berkata, Jabatan Teknikal menghantar amaran tentang risiko pembekal baru. Walau bagaimanapun, salinan fail yang diserahkan untuk tanda tangan tiada perenggan penting. Kami telah menentukan bahawa terdapat manipulasi kandungan. Mereka menayangkan dua versi, yang asal dan yang dipangkas. Perenggan yang hilang adalah yang menyimpulkan bahawa risiko adalah maksimum dan mengesyorkan agar tidak menukar pembekal. David merenung skrin, bibirnya terketap. Aku melihat saat yang tepat dia faham, bukan kerana dia telah salah dinasihati. Ia adalah bahawa mereka telah membuka jalan baginya untuk menandatangani tanpa melihat bahaya sepenuhnya. Campuran kemarahan dan penghinaan muncul di matanya. Juru audit beralih ke slide seterusnya, sejarah pengeditan fail dan log sistem. Pada ketika itulah aku berdiri. Aku melakukannya seperti seseorang yang membentangkan bukti. Aku meletakkan folderku di atas meja dan berkata ringkas, saya meminta untuk membentangkan salinan log sistem dan menyemak silang email amaran asal yang saya perolehi bersama dengan pengesahan masa, asal dan sejarah pengubahsuaian. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang perceraian atau ibu mertuaku. Hari ini, hanya fakta dan data yang penting. Segera, Ian Thomson berdiri. Suaranya lebih lantang daripada biasa. Anda bukan pekerja syarikat ini. Anda tidak berhak campur tangan. Seluruh bilik berpaling kepadanya. Aku menafikannya dengan tenang. Saya tidak campur tangan. Saya hanya menghalang kebenaran daripada diputarbelitkan. Email palsu dengan nama saya secara langsung menjejaskan reputasi syarikat saya. Jadi, saya berhak untuk mempertahankan diri dengan bukti. Jawabanku membuatnya terdiam. Seorang pengurus bertanya kepada Thomson secara langsung, anda menandatangani cadangan perubahan awal. Terangkan mengapa amaran itu dipotong. Thomson cuba bertenang. Ia mungkin kesilapan semasa memindahkan fail. Saya tidak ingat. Juru audit menjawab serta-merta dengan dingin. Sejarah sistem menunjukkan bahawa fail itu diubah suai dari akaun dalaman pasukan projek dalam selang masa antara ketika Jabatan Teknikal menghantar amaran dan ketika ia diserahkan untuk tanda tangan. Ia bukan kesilapan pemindahan. Thomson menukar taktik cuba mengalihkan perhatian. Bagaimanapun, pembekal baru dipilih mengikut prosedur. Kelewatan itu disebabkan oleh pelbagai faktor. Seorang wakil rakan kongsi yang diam campur tangan. Prosedur apa yang membolehkan pemilihan pembekal yang telah didenda kerana memalsukan fail latihannya? Soalan itu mendarat seperti tukul. Ketua audit membentangkan satu lagi slide dan ia adalah pukulan yang mengejutkan bilik. Raja konflik kepentingan. Juru audit menjelaskan, kami telah mendapati bahawa Encik Ian Thomson mempunyai kepentingan tidak langsung dalam pembekal baru melalui ahli keluarga. Sebuah jaringan syarikat dan transaksi muncul di skrin. Thomson melompat berdiri, wajahnya merah. Itu spekulasi. Pelaburan ahli keluarga saya adalah perkara peribadi. Seorang pengurus menyela. Adakah anda mengisytiharkan konflik kepentingan? Thomson terdiam. David tiba-tiba berdiri. Suaranya serak tetapi jelas. Saya bertanggungjawab sebagai pengurus kerana cuai dan mempercayai laporan yang tidak lengkap, tetapi saya tidak mengarahkan sebarang amaran untuk dipotong atau sebarang email untuk dipalsukan dan saya tidak mempunyai kepentingan dalam pembekal itu. Dengan itu, dia memandang Thomson. Ia bukan lagi pandangan seorang bos kepada bawahan, tetapi seorang lelaki yang baru sahaja menemui pengkhianatan. Ketua audit menyimpulkan, berdasarkan bukti penipuan dokumen, manipulasi maklumat dan konflik kepentingan,
Kami mencadangkan untuk memindahkan fail itu kepada Jabatan Undang-Undang untuk meneruskan mengikut peraturan dan untuk menggantung Encik Ian Thomson dari tugasnya untuk memudahkan siasatan. Tepat ketika semuanya kelihatan sudah berakhir, Thomson membanting meja. Anda hanya mendengar satu versi. Saya ada bukti bahawa pembekal lama itulah yang menekan kami. Dia membuat isyarat dan rakaman audio dimainkan, di mana suaraku berkata, jika anda menukar pembekal, anda menanggung risiko. Kelewatan itu akan menjadi tanggungjawab anda. Fragmen itu kedengaran seperti ancaman. Aku tidak berganjak. Aku berdiri. Saya meminta agar fail asal lengkap dimainkan. Fragmen itu diambil di luar konteks. Jika ia adalah bukti sebenar, tiada sebab untuk takut akan yang asal. Seorang pengurus mengangguk. Fail penuh mendedahkan bahawa ayatku adalah kesimpulan amaran profesional tentang risiko perubahan tergesa-gesa. Pukulan terakhir datang apabila juru audit membentangkan sejarah tanda tangan digital David. Sistem merekodkan tanda tangannya pada masa dia berada dalam mesyuarat di luar pejabat dengan rekod kehadiran. Seorang pengurus bertanya, bila anda tanda tangan? David pucat berkata, saya tidak tanda tangan pada masa itu. Jika tanda tangannya muncul ketika dia tiada di sana, ada dua pilihan. Akaunnya dimanipulasi atau seseorang dengan akses tanpa kebenaran menandatangani untuknya. Ketua audit menyimpulkan, tanggungjawab pengurusan Encik David wujud kerana kurangnya kawalan. Walau bagaimanapun, bukti penipuan dan manipulasi tertumpu dalam pasukan projek, terutamanya pada Encik Ian Thomson. Thomson kemudian diarahkan untuk menyerahkan semua peralatannya dan kekal di bawah kawalan Jabatan Undang-Undang. Dua pengawal keselamatan mendekatinya. Permainan sudah berakhir. Aku mengumpul dokumenku. Aku tidak merasa gembira, hanya kepastian bahawa apabila orang terbiasa memutarbelikkan kebenaran, mereka melupakan sesuatu yang mudah. Data tidak berbohong, kertas tidak takut. Dan kebenaran, semakin ditekan, semakin kuat ia muncul. Selepas mesyuarat itu, aku meninggalkan bangunan itu dengan perasaan seolah-olah aku telah melarikan diri dari bilik tanpa oksigen. Pada petang itu, kabar angin sudah menjadi berita. Bawahan yang dipercayai memanipulasi fail untuk keuntungan peribadi, menyeret pengarah mudanya. Tajuk utama itu menyakitkan. Ditarik menyiratkan bahawa David telah naif dan dunia tidak mengasihani orang yang naif. Ia menertawakan mereka. Tidak lama selepas itu, mesej lain. Tiffany telah menarik diri sepenuhnya. Aku tidak terkejut. Kepakaran dia adalah masuk dengan kasut yang bersih dan pergi sebaik sahaja dia terhidu lumpur dan yang terburuk masih belum tiba. Malam yang sama, kumpulan korporat rakan kongsi secara rasmi membatalkan perjanjian pelaburan. Istana Kak David yang dibina atas janji hubungan itu telah runtuh. Eleanor, aku diberitahu, tenggelam. Dia menghabiskan hari-harinya duduk dan bergumam. Bagaimana ini boleh berlaku? Dia bertanya soalan itu ke udara. Tetapi sebenarnya, dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dia percaya bahawa dengan menukar menantu, dia akan mengubah takdir anaknya. Tanpa memahami bahawa takdir ditempa dengan keputusan yang betul, bukan dengan penghinaan. 2 hari kemudian, David diturunkan pangkat ke jawatan pengurusan yang lebih rendah, sementara menunggu kesimpulan akhir siasatan. Ia bukan pemecatan, tetapi ia adalah penghinaan setiap hari. Malam itu, dia muncul di bengkelku. Dia lebih kurus, pakaiannya berkedut, tanpa kesan lelaki yang yakin dahulu. Saya membuat kesilapan, katanya dengan suara perlahan. Saya fikir saya boleh memanjat tangga dengan cepat melalui hubungan. Aku menjawabnya dengan kebenaran. Memanjat cepat tanpa melihat di mana anda berpijak. Dia tersenyum pahit. Saya percaya ibu saya bijak. Saya percaya Tiffany ikhlas. Pada akhirnya, yang buta hanyalah saya. Aku tidak berkata, anda berhak mendapatnya. Aku hanya membiarkan dia mendengar gema kegagalannya sendiri. Selepas keheningan yang lama, dia bertanya kepadaku, adakah anda terfikir untuk kembali? Aku memandangnya. Aku melihat penyesalan, tetapi juga kebiasaan lama untuk ingin mendapatkan kembali apa yang hilang hanya apabila ia memperoleh nilai semula. Aku menjawab dengan ketenangan yang tegas. Saya tidak kembali ke tempat di mana saya diganti. Dia terdiam. Dia bangun dan mengatakan sesuatu yang tidak aku sangka. Saya minta maaf kerana berdiam diri apabila ibu saya menghina anda. Permintaan maaf itu datang lewat, tetapi sekurang-kurangnya ia ikhlas. Apabila dia pergi, aku melihat Eleanor dari jauh. Kami saling memandang.
Di matanya, tiada lagi penghinaan, hanya kekosongan yang amat besar, kekosongan seseorang yang telah kehilangan apa yang dia sandarkan sepanjang hidupnya. Aku kembali ke pejabatku dan menutup pintu. Dunia penampilan mereka telah lenyap, bukan kerana aku menginginkannya, tetapi kerana mereka sendiri telah membina ia di atas asas pasir. Aku fikir semuanya akan reda. Tetapi kumpulan korporat menawarkan kepadaku kontrak strategik. Mereka mahukan rakan kongsi yang boleh dipercayai dan telus. Kontrak itu menuntut 2 kali ganda kapasiti, melaksanakan piawaian kualiti baru, tetapi sebagai balasan ia menawarkan kestabilan dan pengiktirafan. Ia adalah peluang untuk mengubah Natural Soul dari perniagaan sendiri kepada syarikat yang kukuh. Aku menerima, tetapi dengan satu syarat, proses itu mesti bersih. Dalam mesyuarat untuk mengelakkan konflik kepentingan, David buat kali pertama bertindak dengan tanggungjawab sebenar. Untuk mengelakkan sebarang konflik, saya meminta agar penilaian dan kelulusan kontrak ini diserahkan kepada jabatan bebas. Saya tidak akan terlibat. Ia adalah kali pertama aku melihat dia meletakkan kebaikan syarikat di atas egonya sendiri. Aku menandatangani kontrak bukan sebagai kemenangan ke atas sesiapa, tetapi sebagai pakatan dengan usahaku sendiri. Malam itu, Eleanor muncul di bengkel. Suaranya pecah. Saya salah tentang anda, anakku. Aku memandangnya tanpa rasa benci. Membuat kesilapan bukanlah perkara yang mengerikan. Perkara yang mengerikan adalah enggan melihatnya. Keesokan harinya, berita tersebar. Ian Thompson didakwa dengan penipuan dokumen. David secara kekal kehilangan jawatan pengarahnya kerana kecuaian pengurusan, tetapi menyelamatkan kerjayanya kerana bukan pelaku penipuan itu. Pelaku, orang yang memanipulasi kertas untuk keuntungannya sendiri, akhirnya menghadapi keadilan. Setahun kemudian, Natural Soul berkembang. Aku membuka kilang baru. Aku mengupah lebih ramai kaki tangan. Aku melabur dalam teknologi, tanggungjawab lebih besar, tetapi asasnya tetap sama, menghantar dengan kualiti dan tepat pada masanya. David, aku diberitahu, memulakan semula dari jawatan pertengahan, lebih tenang, lebih rendah diri. Kejatuhan tidak memusnahkannya, tetapi mengajar dia untuk berjalan daripada cuba terbang tanpa arah. Eleanor mengurung diri. Wanita yang hidup dari pujian orang lain tidak tahan dengan tawa mereka. Suatu hari, aku bertembung dengan David di lobi ibu pejabat korporat. Kami saling memandang seperti dua kenalan lama yang berkongsi masa lalu yang menyakitkan. Dia tersenyum sedih. Saya kehilangan jawatan, tetapi saya belajar pelajaran. Aku membalas dengan senyuman tenang. Jawatan boleh dipulihkan. Kepercayaan tidak boleh. Ia bukan celaan. Ia adalah kebenaran. Dia faham, tiada jalan kembali dalam perkahwinan kami. Bukan kerana dendam, tetapi kerana ada retakan yang, tidak kira berapa banyak anda melekatkannya, tidak akan pernah hilang. Aku tidak boleh hidup dengan ketakutan digantikan lagi. Dan dia tidak boleh hidup dengan beban cuba membaiki kerosakan yang tidak dapat diperbaiki, tetapi aku juga tidak menyimpan dendam. Aku memilih untuk melepaskan batu itu, bukan untuk melupakan, tetapi untuk dapat terus maju tanpa menunggu. Kadang-kadang pada waktu malam, aku teringat saat aku menandatangani surat cerai. Pada saat itu, mereka percaya bahawa aku telah kalah, kehilangan suami, rumah, status isteri pengarah. Tetapi realitinya adalah bahawa hari itu, aku mula menang. Bukan kerana aku mengalahkan sesiapa, tetapi kerana aku mendapatkan semula hak untuk menghormati diri sendiri. Dan bagiku itu adalah dan masih lebih dari itu.